ada dua rumus. Satu, perkataan itu ialah kata pinjaman. Contohnya perkataan apa? Pamer. Pamer asal yang perkataan dari Indonesia. Kita pinjam, kita tak pulang sampai sekarang. Sebab itu, apabila kita buat imbuhan mempamerkan, P itu tak gugur. Pasti, memastikan ke memastikan? Tapi untuk kita cakap memastikan. Kita dalam memastikan. Oh, yakin betul ya. Ditekankan pula tu, memastikan. Salah. Memastikan P kena gugur. Tapi tuan, kenapa pelopor P tak gugur? Tata bahasa Dewan. Ada tak buku ni? Ada yang tak pernah nampak buku ni tak? Buku warna hijau ni. Kita tak pernah jumpa buku ni. Tata bahasa Dewan. Ini rujukan kita yang paling kabar Dewan. Nak buat ayat, nak buat imbuhan, gunakanlah buku ni. Rujuk buku ni. Dan satu lagi, Kamus Dewan. Pernah nampak Kamus Dewan? Yang warna merah hati tu. Tapi sekarang ni ada yang terbaru, warna biru. Sama aja kandungannya. Jadi gunakanlah Kamus Dewan edisi yang terkini. Sebab apa? Kamus Dewan ni, fungsi kamus ialah merekodkan atau merakamkan segala perkataan dalam bahasa Melayu yang wujud. Yang lepas tau, yang akan datang ataupun yang sedang digunakan kini tetapi belum dimasukkan dalam kamus, boleh digunakan ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh, tetapi dengan syarat mematuhi rumus. Mematuhi rumus ataupun hukum. Contohnya kata pinjaman. Kita banyak pinjam kata bahasa Inggeris, betul tak? Transformation. Kita tukar kepada transformasi. Sebelum ini perkataan transformasi tak ada dalam kamus. Tapi apabila dah selalu digunakan transformasi dalam Kamus Dewan edisi yang ketiga dan keempat, perkataan itu telah dimasukkan. Kalau belakangnya TION, TION dibelanjukan mesti jadi SI di belakangnya. Jadi saya sebut tadi tu, analisa ke analisis, analisa ke analisis. Tapi dalam buletin saya jumpa analisa, aduan awam, analisa. Salah, analisis sebab daripada bahasa Inggeris, analysis. Kalau macam tu, hemodialysis dah jadi apa? Hemodialisa. Nampak kan? Tak kena kan? Jadi hemodialysis juga kan? Macam itu. Kita kena ikut rumus yang tu. Tetapi jangan pula nanti yang buat examination. Aku nak melajukan lah examination. Apa dia? Eksaminasi. Janganlah buat pasal kita dah ada periksaan, kita dah ada ujian, kita dah ada pentaksiran, kita dah ada penilaian, kan? Pening kepala. Dapat orang sila buat pentaksiran, sila buat penilaian, sila buat ujian, Allah benda sama je pun. Kan benda tu semua sama tapi banyak istilah. Dan satu baru-baru ni yang saya ketikkan ialah istilah komplit. Saya cukup marah tu. Dia kata cikgu marah-marah pun tak guna komplit dan ada dalam Kamus Dewan. Saya kata apa gunanya perkataan komplit? Dia kata dia salah cikgu, bahasa Melayu bersifat dinamik dan kita boleh menerima penyerapan. Ya, tetapi kita terlalu mudah. Kenapa nak gunakan komplit sedangkan kita dah ada lengkap dan sempurna? Kan? Komplit pelik betul bunyinya. Komplit. Tapi tak apalah, dalam Kamus Dewan ada, terima je. Begitu juga dengan perkataan resdom. Dulu perkataan resdom ni sebenarnya salah. Yang betul dalam Kamus Dewan edisi yang ketiga ialah apa? Apa dia? Bukan perkataan kamus yang tak bawa saya cakap. Resdom. Bukan resdom. Jadi kalau murid buat karangan pada zaman itu, buat karangan pada itu, saya mendapatkan rawatan kerana resdom di sekolah ni. Kadang-kadang jadi kamus bergerak tu. Kamus bergerak macam-macam orang telefon. Telefon semata-mata nak tanya apa? Dari Johor Bahru, telefon. Dari Negeri Sembilan, telefon. Cikgu Niza, apa mana perkataan cakna ni? Cakna apa tanya saya? Buka kamus, buka surat 238, lajur yang kedua, kataan yang ketiga. Dia pun buka kamus. Cikgu Niza, tak ada pun canai tu pun lah. Dah ada kamus kan? Carilah sendiri. Nampak sampai macam tu. Jadi begitulah kamus dia merakamkan perkataan-perkataan yang diucapkan, dituturkan oleh rakyat Malaysia. Dan kalau sesuai dia akan masukkan, tetapi ditandai dengan tanda-tanda yang tertentu. Nak tengok kamus, kita tengok depan tu dulu. Ada BP, ada BK, ada ID, ada SL, ada JH ke JR macam tu. Jadi kita kena tahu tu singkatan tu. SL Selangor, ARK Arkai, bahasa Arkai ni bahasa zaman dulu, orang dah tak pakai lagi. BP bahasa percakapan, BK bahasa kasar. Sebelum pergi sini saya kaji kamus, saya cari perkataan ni. Saya takut kena hawakan orang mata.
Hawa kau kan. Saya tengok ada tak perkataan hawa ni, yalah. Kalau bola sepak kan, belakang apa gegau lah, gegau kan. Gegau tak ada lagi, mungkin tak ada masuk. Kalau macam Zidane open jam, open. Kalau Johor Ayub Johor kan. Jadi perkataan-perkataan macam tu kalau kerap diucapkan, dipukulkan oleh ramai orang, dia akan masuk dalam kamus. Dengan Hawa ada muka surat 525. Ada muka surat 525 Hawa, tapi dia fikir bahasa kasar. Jangan nanti buat berita tu pendatang tanpa izin Hawa kan berita. Jangan buat. Boleh jangan. Dia boleh memang ada dalam dia tahu kamus ada tuan. Dia mana dalam kamus ada, kena tengok tanda kecil tu. Begitu juga dengan perkataan angin dan bayu. Angin bayu tu lewat sebenarnya, angin tu bayu betul tak? Tetapi sebenarnya bila saya tahu kamus, bayu tu bahasa yang digunakan oleh orang di Selangor. Orang Selangor sebut angin tu bayu. Kita angin. Kenapa lambat datang mikir? Minta maaf lah tuan, kayak kita saya tak ada bayu. Boleh tak? Nah, maknanya sekarang ni dalam kamus dewan tu, perkataan-perkataan yang wujud dalam kamus tu, kita tak boleh gunakan sesuka hati. Itu yang kami jumpa bila buat soalan tu, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan tu, soalan tak ada jawapan. Dia kata tuan tengoklah dalam kamus tu ada. Iya dalam kamus ada, tak erti baca kamus. Cikgu bahasa Melayu tak erti baca kamus. Malang sungguh. Habis dia baca apa? Saya baca tengok kamus Oxford. Iyalah kamus Oxford, banyaklah Okey, jadi bahasa ialah terbentuk daripada kata-kata atau kumpulan makna. Setiap bahasa dia ada makna. Cawan. Apabila sebut cawan, kita tahulah bentuknya macam ni. Ada nak bagi nama lain cawan ni? Kau nak cipta nama baru? Kau fikir 2-3 hari apa nama nak bagi Yalah nak mencatat nama sebagai pencipta kan? Apa nak nama lain bagi cawan? Boleh tak? Boleh ke tidak? Dan kita pun terfikir, kenapa dinamakan cawan? Pasal apa nama dia cawan ni? Kenapa orang tu bagi nama cawan? Tak ada nama lain ke? Bahasa Inggeris dia akan cakap cup. Kan? Cup Melayu cawan. Gelas yang bermak. Kan? Kenapa nama dia macam tu? Okey, yang itu kita kena kembali. Sebab manusia tu dijadikan, Allah menjadikan manusia tu berbilang-bilang bangsa dan juga bahasa. Jadi macam itulah. Jangan tanya kenapa tau. Siapa yang jumpa kata cawan tu buat tak tahu. Ini hebat di soalan cikgu. Siapa yang cipta kata cawan? Sampai kiamat pun tak jumpa. Alangkah pantun tu, pulau pandang jauh ke tengah, gunung Taib bercabang 3, hancur padang di kandung tanah, budi yang baik dikenal juga. Siapa cipta pantun tu? Siapa cipta pantun tu? Kalau pelajar buat assignment, gunakan pantun tu. Ada tunjukkan assignment tu tolong makan tunjukkan tu. Sebab dalam assignment akan kau ada kan bibliografi kan. Pantun tu dia ambil kat mana? Siapa tu pantun tu? Kan? Pulau pandang jauh ke tengah. Orang dulu-dulu buat pantun dia betul suka buat tau. Dia tengok betul-betul kan. Dia cerita kan Pulau Pandan tu di mana? Pulau Pandan di mana? Sonok gunakan pantun tapi tak tahu sejarah pantun tu. Pulau Pandan tu terletak di Indonesia. Sebab itu Sultan tulis dia sebut Indonesia ke Pulau Riau tak sampai. Pulau Pandan tu memang wujud. Pulau Pandan tu memang jauh ke tengah. Dan di Pulau Pandan itu ada gunung bercabang 3. Namanya Gunung Taib. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Taib bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenal juga. Kita sebut pemayang, tetapi ada musyi yang kata bukan pemayang tapi sambiran. Istilahnya lah macam pantun, buah langsat kuning mencelah, keduduk tidak berbunga lagi. Dok fikir apa saya wah sududuk dengan langsat. Rupa-rupanya bila kita buat kajian, semasa buah langsat kuning mencelah, senduduk memang tak berbunga. Nampak tak orang dulu buat pantun? Orang sekarang buat pantun macam mana? Orang nampak pen merah, pen biru, biru merah, pen biru. Nampak tak? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Senang betul buat pantun. Orang dulu tidak mengaji berbahasa. Berminggu-minggu dia nak cipta perkataan tu, nak cari perkataan tu, nak buat pantun. Kita bukan senang je. Buku biru, buku kening dengan ceramah kuning. Macam senang buat pantun. Orang dulu tidak. Memang dia melihat alam. Sebab itu pantun yang baik ialah berunsurkan alam sekitar dan ada kaitan. Pisang emas di bawah belayar, masak seriji di atas. Kenapa pisang emas bukan pisang tanduk? Pisang tanduk di bawah belayar, mesti pisang emas. Kenapa? Pernah perhati tak sifat pisang emas? Pernah tak? Balik nanti beli pisang emas dengan pisang tanduk, letak atas meja, sama-sama masak, tengok yang mana dulu benyek. Pisang tanduk. Pisang emas memang tahan lama. Sebab itu orang dulu bawa pisang emas untuk pergi belayar. Sebab orang dulu belayar dia makan masa yang lama. Jadi pisang emas ni dia lambat busuk.
Pisang emas dibawa belayar masak sebiji. Sebab pisang emas masak yang macam itu, dia tak akan masak sebentar, dia sikit-sikit dan dia tahan lebih lama. Sebab itu memang cerita sebenarnya pantun dia berbeza dengan pantun yang ada pada hari ini. Jadi setiap bahasa dia ada maksud dan maknanya yang tersendiri. Kalau satu masa nanti nak cipta kenderaan, kereta tu lah, cipta kenderaan yang lain daripada kereta, boleh cipta tak? Di Qatar baru-baru ni dah ada kenderaan baru saya lupa nama dia tu. Ada tengok tak? Loop. Namanya Loop. Loop ni dulu saya pernah terfikir untuk buat satu novel science fiction tu, yang mana pada masa akan datang kenderaan dah tak ada lagi, tetapi manusia akan bergerak menggunakan kapsul. Rupanya Qatar dah buat kapsul dia boleh menghubungkan Riyadh dengan mana tu. Kalau perjalanan biasa mengambil masa lebih kurang berapa jam dia jam tau. Dia boleh sampai dalam masa 12 minit saja. Jarak perjalanan tu. Kalau lepas dalam 6 jam ataupun 5 jam. Tapi dengan menggunakan loop dia sampai dalam masa 12 minit saja. Benar, memang laju dia kapsul. Dia macam kapsul. Kenderaan tu bergerak dalam terowong macam LRT lah. LRT Baik. Jadi bentuk kata dalam bahasa Melayu, kita kena tahulah bentuk kata ni asas ni. Nak jadi editor ni kena tahu ni. Nanti mana satu kata tunggal, mana satu kata terbitan, mana satu kata majmuk pun tak tahu. Nak jadi editor macam mana? Okey. Jadi kata tunggal. Kata tunggal ialah kata yang tak menerima apa-apa pun, ni asal, akar. Muka contohnya. Ini muka ni. Muka. Tunggalnya muka. Terbitannya apabila kita tambah imbuhan. Semua perkataan kalau kita tambah imbuhan, dia akan jadi kata terbitan. Muka dengan semuka lain tak? Semuka maksudnya apa? Ada dua maksud. Satu minta jumpa. Kau dengan aku semuka je sama. Dalam dunia ni kita katanya ada berapa? Ada 7 orang yang lebih sama kan? Betul kan? Betul kan? Saya tak pernah jumpa yang muka saya pula. Tak pernah jumpa kan? Okey. Kata terbitan semuka. Kata majmuk, muka surat. Muka dengan surat, benda yang sama ke lain? Muka dengan surat, benda yang sama ke benda yang lain? Baik, kata majmuk ni rumusnya senang je. 1 tambah 1 dia akan wujud perkataan yang baru. Baru ke baru? Baru, salah. Baru ke baru? Baru. Baru. Kalau budak kan? Baru ke baru? Baru. Saya tanya, baru. Terima kasih. Okey. Baru ke baru? Baik, dalam kamus dewasa sama je baru ke baru, tetapi kita boleh bezakan penggunaannya. Contoh, buku baru saya telah baru sampai. Nampak tak? Baru kita gunakan untuk masa, baru kita gunakan untuk objek ataupun benda, walaupun tak salah sebenarnya, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita buat ayat baru-baru ini MD telah menganjurkan atau kita tak sesuai kan, jadi baru-baru inilah. Nampak tak macam tu. Baik, kemudian kata ganda. Kata ganda tu ada sempang di tengah-tengahnya. Okey, bermuka. Nampak tak? Satu perkataan dijadikan kata terbitan, lain maksudnya. Dijadikan kata majmuk, lain maksudnya. Dijadikan kata ganda, lain maksudnya. Boleh faham Okey, bentuk kata dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya proses pembentukan. Ni. Yang ni ada pening sikit. Pengimbuhan tak ada masalah. Dalam bab pengakroniman ni nanti saya akan tunjukkan Baik, pengimbuhan ni perkara biasalah. Ada imbuhan awalan, ada imbuhan akhiran, ada imbuhan apitan, dan ada imbuhan sisipan. Jadi dalam bahasa Melayu ada 4 jenis pengimbuhan. Awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Sisipan tu mana? Diselitkan. Dia 2 je. Ada 3, IL, IM, IR. Saya bagi contoh nanti Baik, awalan kita letakkan pada hadapan je lah. Itu awalan. Akhiran, kan, an, iya, oh banyak betul lah. Kalau an, iya, itu nama bahasa Arab lah biasanya. Baik. Dan kalau kita menunjuki tata bahasa Dewan, kita tak akan jumpa akhiran an. Tapi tengok, tak ada. Yang ada akhirannya ialah kan dan i. Sebenarnya ada akhiran an. Contohnya perkataan alif ditambah dengan an jadi aliran. Saran tambah akhiran an jadi saliran. Saran tambah akhiran an jadi saranan. Ayat tu tak wujud. Saya dah tengok saya belek-belek. Belek-belek. Ada tak wujud. Tapi sebenarnya wujud. Imbuhan pengakhiran,
dalam kamus Dewan. Baik, penggandaan penuh, berentak dan separah. Okey, yang ni pun ada kekeliruan. Contohnya macam semak, samun, bukit, bukau, sampah, sarap. Itu kata ganda ke kata majmuk? Berirama-irama lunak saya. Sampah, sarap, bukit, bukau, semak, samun kata majmuk. Bukan kata ganda. Jadi tak ada sempak. Sebab bukit dengan bukau ada maksud. Sampah dengan sarap ada maksud. Semak dan samun ada maksud. Jadi dikira sebagai kata majmuk. Okey. Yang ini pengakroniman ni. Macam perpustam kan. Dia akroniman berat. Perpustakaan awam Melaka. Perpustam. Berbesar sepuluh kecil. Kenapa besar? Kenapa besar? Kenapa besar? Petronas, Petroleum Nasional. Petronas. B-nya je besar, yang lain semua kecil. Ayat ni saya dah pening sikit. Sebab tu guru saya dulu ngajar, kalau pengakroniman ni kita ambil sebuah pangkal perkataan tu, awal saja besar lagi. Kalau suku kata diambil kecil lagi. Boleh faham maksud saya tak? Kan? Macam Risda kan? Risda. Dia ambil semua huruf besar, RI kan? Rubber Industrial Shareholders, Small Holders kan? Authority kan? Dia ambil R, dia ambil I, dia ambil S, dia ambil D, dia ambil E. Risda besar semua. Tetapi Majlis Amanah Rakyat, M tu Majlis M dia ambil A, amanah, R, rakyat dia ambil R dengan E. Sepatutnya dia jadi kecil. M-nya sahaja besar, yang lain semua kecil. Sepatutnya begitu. Dan dalam kamus Dewan, nanti kamu tuan-tuan dan puan akan jumpa kependekan dengan akronim tu sama. Dia kadang-kadang gunakan kependekan, kadang-kadang dia gunakan akronim. Jadi ini rujukan kita, rujukan kita yang paling muktabar lah setakat ini. Yang itu tak nampak kan? Merah tu kan? Daulah tu kamus Dewan. Yang itu harganya RM60. Kemudian nak murah sikit, tapi tebalnya luar biasa, besar macam inilah. Lebih kurang besar macam inilah tebalnya. Betul. Edisi pelajar harganya murah, RM19.90. Okey. Dan yang ketiga, nanti lihat tata bahasa Dewan. Gunakan yang ini, insya-Allah selamat. Baik. Adakah di jabatan ataupun organisasi masing-masing? Ada tak? Ada Semua ada Kalau ada kita gunakan. Baik. Jadi sebenarnya kan mengapakah kita mesti menguasai bahasa Melayu dengan baiknya? Sebenarnya B itu kecil sebab yang ini bukan mata pelajaran. Sebabnya B-nya kecil. Mengapakah kita mesti menguasai bahasa Melayu dengan baiknya? Yang pertama sekali, itulah dia. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara. Memang kalau dalam Akta 152 menjadi bahasa pengantar di semua sekolah dan semua urusan rasmi, dokumen kerajaan sepatutnya menggunakan bahasa Melayu. Ada yang guru di sini tak? Ada Di sekolah ada isu panitia bahasa Inggeris. Panitia bahasa Inggeris bermesyuarat. Tanya cikgu, panitia bahasa Inggeris kalau bermesyuarat nak tulis minit mesyuarat itu dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu? Mesyuarat itu dalam bahasa Inggeris, tapi minit mesyuarat itu nak tulis dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebab apa? Dokumen rasmi. Ingat dokumen rasmi. Siapa yang tak buat dalam bahasa Melayu, maknanya dia telah melanggar Akta 152. Nampak tak? Walaupun mesyuarat itu dijalankan dalam bahasa Inggeris, tetapi minitnya mesti dalam bahasa Melayu. Sebab itu memang terlalu dokumen rasmi. Semua dokumen rasmi mesti dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang penyakit orang kita ni lah, dia duduk kat atas sikit. Yang menemu ramai ni semua Melayu tapi juga dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Masalah sebenarnya. Apa masalah sebenarnya? Tak, ini betul ni saya cakap terang ni. Kenapa? Yang datang menemu ramai tu bukannya ada dari luar negara pun. Malah datang ke kampung kan, kampung rasmikan majlis. Dan tentu wartawan tu semua Melayu kan. Kenapa dia cakap dalam bahasa Inggeris? Saya pun kadang-kadang pelik. Dia ada masalah orang macam tu. Kena kaji sifat dia. Ada masalah. Iya. Betul, orang macam tu dia ada masalah tau. Ada masalah pada diri dia. Okey. Untuk mengelakkan berlakunya kesalahan aspek bahasa dalam makalah yang diterbitkan oleh sebab ada citra buletin. Jadi kesalahan-kesalahan macam ni yang kita cuba nak elakkan ni. Kita nak cari makalah yang ataupun buletin yang menggunakan bahasa yang terbaik sekali.
yang terbaik. InsyaAllah Seterusnya, mengelakkan berlakunya kekeliruan. Okey. Penggunaan bahasa Melayu yang standar dalam semua urusan atau dokumen rasmi. Kan kadang-kadang ada juga kan ketua jabatan yang tak faham. Saya tak kira saya nak dalam bahasa Inggeris juga. Ini berlaku ni. Bila dibuat dalam bahasa Inggeris, datanglah Nazir. Di sekolah ni Nazir lah biasanya. Nazir datang, boleh saya tengok management mesyuarat? Boleh. Dia ambil panitia bahasa Inggeris. Kenapa management mesyuarat dalam bahasa Inggeris? Tak jawab. Sebab kami bermesyuarat dalam bahasa Inggeris. Tak. Sebab ini dokumen rasmi. Kena buat dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi untuk mengangkat nilai bahan yang diterbitkan, seperti Puan Azula sebutkan tadi, okey. 80% kandungan buletin itu berbahasa Melayu. Baik, 20% bahasa Inggeris tak ada masalah. Bahasa Tamil tak ada masalah. Bahasa Mandarin tak ada masalah. Tetapi yang kita nilai ialah bahan berbahasa Melayu. Okey, ni contoh yang saya bawakan dah. Contoh soalan matematik sekolah rendah. Baik, Hashim membawa 40 biji guli. Baik, kita boleh tahu jenis orang tu, dia minat tagihan apa. Kalau orang yang minat matematik, dia akan tengok apa. Dia tak peduli dah Hashim ke, Samad ke, dia tak peduli dah Husin ke. Tapi kalau orang bahasa, dia dah pening dah tu. Sekejap Hashim, dia tiba pada Samad pula. Ada pula si Husin kat situ. Ni apa benda soalan matematik? Sebab tu orang bahasa ramai yang tak terus matematik. Kemudian dia mengkaji, kenapa ada Hashim, ada Samad. Lepas tu panjang betul lah soalannya. Bawa guli, lepas tu orang minta tercicil lagi. Ini bagi pada orang, kenapa? Tapi orang matematik itu semua tak penting. Dia akan tengok angka dan juga operasi. Dia akan tengok angka dan juga operasi. Betul tak? Jawapannya berapa? Jawapannya berapa? Saya orang bahasa lagi satu jawapannya 21 jawapannya. 21. Baik, tengok sebenarnya kalau kita orang bahasa, kita akan tahu, kita akan nampak beberapa kesilapan dalam ayat. Okey, contohnya yang tu. Semasa di dalam perjalanan. Salah. Dalam perjalanan. Di itu bila masa kita gunakan di dalam. Contohnya cawan. Kita boleh masukkan sesuatu dalam cawan. Baru kita gunakan di dalam. Jadi di dalam kalangan ke dalam kalangan? Dalam kalangan. Bukan di dalam kalangan. Kalangan bukan. Kita tak boleh masuk Okey. Yang seterusnya mana kesalahannya lagi? Dari arah tempat dan masa. Ada yang kata arah dan masa je lah. Sebab tempat dan masa. Sebab arah tu juga tempat. Bagi saya arah tu bukan tempat. Arah kan? Arah, tempat dan masa. Sepatutnya apa? Daripada itu ada 9 maksud. 9 kegunaannya. Okey, boleh tengok. Yang seterusnya, oleh kerana. Banyak digunakan. Oleh kerana. Salah. Oleh itu kata apa? Sendi. Kerana itu kata apa? Sendi. Boleh tak dua kata sendi nama? Baik, kerana ni juga boleh jadi kata hubung pancangan keterangan. Dia boleh jadi kata sendi, boleh jadi kata hubung pancangan keterangan. Baik, dia senang je. Kata hubung macam kerana ni, kita nak tahu ataupun kata sendi ni, senang je. Dia tak boleh letakkan in. Tahu ke tidak? Kerana letak imbuhan. Dikerana kan boleh. Mengkerana boleh? Tak boleh kan? Jadi kalau tak boleh, maknanya boleh tu tau, bukan boleh dia lain, dia lain. Boleh. Diolehi ada tak ada kan? Diolehkan tak ada kan? Jadi tak boleh. Jadi apa yang betul? Boleh sebab tu bukan kata nama ataupun bukan kata sendi ataupun bukan kata. Sebab tu ada kata disebabkan, menyebabkan. Jadi yang betul ialah boleh sebab tu ialah bukan. Boleh faham Senang je nak bezakan. Kalau kata sendi, kata hubung ni biasa memang tak boleh letak imbuhan. Tu je. Kalau boleh tak buat imbuhan daripada kataan dan memang hebat lah. Cipta kata terbitan daripada kata hubung dan memang hebat. Didamkan je. Tak ada memang tak boleh. Jadi tu je caranya. Jadi oleh kerana salah. Baik, yang ini pun. Berapakah bilangan buli yang masih ada? Pada. Apabila ada, mesti pada. Ada pada. Mesti ada pada, bukan ada kepada. Ada pada Hashim. Jadi orang matematik akan melihat angka dan operasi.
Manakala orang bahasa akan lihat aspek bahasa yang digunakannya. Itu yang anak saya selalu merumut. Anak saya dah 3, kakak, soalan tu kan senang, populasi tambah, kenapa tak jawab? Abang tahu tak soalan tu pening? Kakak baca semalam ni, kakak tak jawab lah itu. Tadi kata ada Hashim, lepas tu ada Selamat lah, hilang lah, cincin lah, apa semua lah. Kak, matematik kena tengok aja, pening lah tak nak jawab. Anak saya buang, memang boleh. Dia, itu mewarisi baka, siapa tak tahu lah. Sebab bapak dia tu cakap, tu terang je lah, matematik fail punya sebenarnya. Matematik fail. Anak saya yang kedua ni pula, yang secara officialnya rasminya yang ketiga lah. Matematiknya A, bahasa Melayunya A, bahasa Inggerisnya A, bahasa Melayunya D. Ya Allah ya Rabbi. Dek, buat malu abah je dek. Abah ni cikgu bahasa Melayu dek. Melayu tamu dek. Selama sana sini. Adik ni macam mana ni? Bukan ke kata ibu kan cikgu bahasa Inggeris. Jadi adik tak adalah bahasa Inggeris. Dia kata banyak budak sekarang kan ada je jawapan. Okey. Jadi proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Okey, nampak? Kata akarnya makan. Imbuhan awalannya kata terbitannya memakan. Kata akarnya lari, perbuatan. Tambah imbuhan pe. Jadi apa? Pelari. Jadi orang betul tak? Pelari kan? Tani ditambah dengan pe, tambah tani, jadi petani. Habis kalau sapu tambah dengan penyapu. Tapi penyapu bukan orang tau. Nanti panggil pula makcik menyapu tu penyapu. Bukan tak? Dia kalau pe je biasanya. Jadi macam tu kan? Nyanyi tambah dengan pe, jadi penyanyi kan? Perbuatan ditambah dengan pe. Baik, sapu. Okey, yang ni kita gugur nampak tak? Sapu ditambah dengan men, jadi menyapu. Pengguguran huruf S, P dan juga T. Dalam bahasa Melayu memang ada proses pengguguran. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi linguistik pun mungkin disebabkan oleh sebutan. Tetapi ada yang tak digugurkan. Yang tak digugurkan. Baik, memperli dengan memerli ni, kalau kita buka kamus dewan, memang wujud. Memerli boleh, memperli boleh. Dan saya percaya pada masa akan datang, memperli akan dikeluarkan. Yang digunakan ialah memerli. Memerli. Begitu juga dengan perkataan penglibatan dan juga pelibatan. Mana yang betul? Penglibatan. Pelaksanaan dengan penglaksanaan, mana yang betul? Kenapa tak penglaksanaan kalau penglibatan itu betul? Kenapa tak gunakan penglaksanaan kalau penglibatan itu betul? Rumus. Bila jumpa jumpa dengan huruf L, tak boleh gunakan pe. Gunakan pe. Rumus. Dan akan datang perkataan penglibatan akan dikeluarkan daripada kamus dewan. Saya yakin pelibatan yang betul. Imbuhan pe bila jumpa dengan L, huruf L akan jadi pe, tak akan jadi peng. Kalau gula juga orang Jawa kata penguat. Tu je. Baik. Perkosa. Tak gugur pula memperkosa. Baik. Yang ini saya sebut tu, tengok bawah tu. Mungkin berlaku disebabkan perkosa itu perkataan pinjaman dari Indonesia. Indonesia dia tak sebut rotol, dia sebut perkosa. Sebab itu tak digugurkan. Pamer, P-A-M-E-R, bukan mempamerkan, mempamer. Jadi pamer itu memang bahasa Indonesia. Dulu ditandai dengan ID. Tapi apabila telah digunakan secara meluas di Malaysia, diserapkan sebagai bahasa Melayu. Supaya tidak digugurkan, mempamerkan. Baik. Perli masih ada lagi memperli boleh, memerli boleh. Saya kira kamu tu ada, kita boleh gunakan lah. Tapi yang betul sebenarnya ialah memerli. Okey. Yang ini contoh kata pinjaman seperti mempopularkan, mentransformasikan, menstrukturkan, menstencil dan sebagainya. Okey. Tak digugurkan sebab apa? Yang itu kata pinjaman. Begitu juga dengan imbuhan pen. Semalam saya buat suatu rehat tu. Saya duduk di luar IGBTN Pagoh tu. Saya tengok satu perkataan persijilan dengan pensijilan. Baik, persijilan salah. Yang betul ialah pensijilan. Dan saya berpendapat bahawa rumus, saya bagi rumus pen apabila jumpa dengan S, perkataan S tak boleh gunakan perkataan per. Dia mesti gunakan pen, kan? Tetapi bila saya fikirkan balik, tak boleh. Sebab perkataan sama, dia tak jadi pensamaan, tak jadi penyamaan, dia akan jadi persamaan. Jadi saya akan tengok, saya akan kaji, nanti saya akan bincang dengan kawan-kawan saya untuk cari rumus yang paling senang. Sebab salah, persijilan salah dalam kamus dewan yang betul ialah pensijilan. Struktur, bukan perstrukturan. Penstrukturan. Penstrukturan.
Dan sekatan dia orang tanya, cik, habis yang tu memperkosaan tu pi tak gugur kenapa? Jawablah, yang itu disebabkan unsur kekecualian dalam bahasa Melayu. Memang dalam bahasa Melayu ada kekecualian. Kenapa bahasa Melayu ni banyak kekecualian sangat? Bahasa lain pun ada kekecualian. Kena ingat. Bahasa lain pun ada. Baik, dari proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Dalam artikel nanti kan ada cari, tambahkan, jadi carikan. Naik, tambahkan, jadi naikkan. Baik, masalahnya sekarang ada lagi yang keliru. Kenapa 2K? Kenapa 1K? Perbuatan kan? Perbuatan. Okay. Kalau benda itu perbuatan, menaikkan, dia jadi 2K. Habis menaiki, kenapa tak 2K? 1K je. Itu ilmuwan akhiran I. Mana ilmuwan K? Menaiki. Menaikkan dengan menaiki apa bezanya? Menaikkan kita buat benda tu, betul? Menaiki kita yang menaikkan kita buat untuk orang lain sebenarnya. Ada benda yang kita buat kan? Menaiki kita yang buat. Menghiasi dan menghiaskan juga kan? Ibu menghiaskan ruang tamu. Ibu menghiasi ruang tamu. Mana yang betul? Menghiaskan ke menghiasi? Menghiaskan. Kenapa bukan menghiasi? Kalau ibu menghiasi, mana ibu tu jadi langsing? Sangkutlah ibu kat mana-mana, ibu nak jadi perhiasan hari ini. Menghiaskan ibu yang buat benda tu. Okey, tunaikan, baiki, sudahi, saranan, saliran. Baik. Kalau carikan, naikkan ni sebenarnya secara automatik dalam bahasa Melayu dia akan jadi ayat perintah. Faham tak? Naikkan bendera tu. Carikan buku saya, dia akan jadi ayat perintah. Baik. Yang ini pengimbuhan apa? Apitan. Apitan. Pen-an ada, ke-an ada, men-kan ada, pem-kan ada, pen-kan ada, banyak lagi. Dan selalu yang jadi masalah ialah 2G ataupun 1G. 2G itu biasa kata kerja lah. Kalau nak menggunakan, maknanya 2G lah. Sebab kata akarnya bermula dengan huruf G. Mengkagumkan ke menggagumkan? Mengagumkan ke mengkagumkan? Tapi ramai guna mengkagumkan. Salah, menggagumkan yang betul. Bunyinya memang tak sedap. Menggagumkan. Persembahan pasukan Melaka United sungguh menggagumkan kami. Bukan mengkagumkan kami. Kenapa guna kagum? Sedap sikit lah kagum. Mengkagumkan. Menggagumkan tu lain macam pula bunyinya. Bukan macam itu. Nampak Bagi ilmuwan awalan memper yang dicantumkan, sesuatu bukan dikawinkan dengan kata adjektif, maka imbuhankan digugurkan. Kata adjektif ada 9. Kalau kita gunakan imbuhan memper, maknanya kan mesti digugurkan. Timbul satu perkataan, memperkasa. Saya tanya kenapa memperkasa tak ada kan ni? Bukan perkasa itu kata adjektif kuat. Saya tanya, yalah perkasa itu kuat kan? Tapi imbuhannya itu apa? Kan? Memperkasakan. Bukan memperkasa saja. Dia ingat per itu imbuhan memper. Jadi tak payahkan kat belakang tu. Perkasa itu satu perkataan. Bila tambah dengan imbuhan memperkasakan. Dia macam itu. Memperkasakan. Baik, boleh faham yang ni Kalau tak nak suka memper lah. Lah guna memper. Okey, gunakan menekan. Memperindah jadi mengindahkan. Sama maksud. Sebenarnya memper itu menjadikan lebih. Itu sebenarnya. Yelah kita kan kaya dengan imbuhan. Bahasa Melayu lah boleh banyak imbuhan kan. Kita tak banyak ingat. Dia ada juga situ kan. Tapi ada kata yang tak boleh kan. Contohnya macam carry tu. Tak boleh jadi carry apa. Kata saya tanya orang masih dah berjalan, saya tanya yang dalam bahasa ini ada kecualian tak? Dia kata ada. Macam kata carry tu, dia tak boleh jadi belakang tak boleh taruh S, dia kata Y itu akan gugur jadi IE, IES. Nampak? Dia kata macam dia sama dalam bahasa Melayu itu. Dan kata ada beberapa perkataan lain yang sama kan. Okey, yang ini imbuhan sisipan. Tapak jadi kelapak. Kangkang jadi kelangkang. Kucuk jadi kemuncuk. Kuning jadi kemuning. Kuping jadi keruping. Gigi jadi gerigi. Jangan pula tadi bersama tu kata gigi tu taruh yang jadi gerigi. Jadi bolehlah anak-anak jangan lupa usul gerigi nanti. Boleh. Tak boleh. Dia kata akarnya sama. Tetapi bila jadi ER tu maksudnya bukan benda yang sama kan. Selera dengan selera lain kan.
Cuma dia perkataan tu asalnya tu gembung dengan gelembung, gilang dengan gemilang, cucuk dengan cerucuk. Cucuk kita cucuk, cerucuk benda jadi benda kan. Kalau UPSR tahun lepas tertulang, dah pening mudah nak jawab. Ada tak anak ambil UPSR tahun lepas? Ada tak? Ada anak ambil UPSR? Ada? Ada satu soalan tu. Soalan namakan benda tu. Benda tu namanya tertulang. Budak tak belajar. Budak tak belajar tertulang. Budak belajar ke kuda, kisi-kisi, tertupai. Itu dia belajar. Tertulang dia tak belajar. Saya kata kalau soalan UPSR ni, nak suruh budak jawab soalan ataupun nak jadikan budak sebagai juruterang. Yang tahu tertulang tu jurutera je. Budak tak belajar. Betul tak? Jadi janganlah bagi sesuatu yang boleh menganiaya orang lain. Kan? Dosa sebenarnya. Berdosa. Betul. Ada setengah manusia dia buat soalan memang susah tau. Kenapa cikgu buat soalan macam ni? Biarlah kita buat soalan biasa. Baik tak boleh jawab. Baru kita hebat. Tidak. Budak hebat, awak tak hebat. Jangan lain orang lain. Buat soalan biar budak boleh jawab. Okey? Ini contoh imbuhan awalan pinjaman. Baiklah. Pra sekolah. Kan? Mana anak di pra sekolah? Pra tu apa? Apa sekolah lah? Sekolah lah. Pra tu apa? Maksud pra tu apa? Awal sekolah. Dinamakan pra sekolah. Macam juga prepaid tu kan? Mana prepaid? Kita sebut prabayar. Tidak. Cik dengan saya satu kad prabayar bernilai 10 ringgit. Prabayar. Apa beza prabayar dengan pasca bayar? Prabayar beli dulu baru guna. Pasca bayar guna dulu baru bayar. Itu bezanya. Okey? Swa maksudnya apa? Swa kan, swasta. Swasta tu kata terbitan sebenarnya. Kata dasarnya ialah star sendiri. Ditambah dengan swa berdiri sendiri. Swasta. Kata akarnya star. Tetapi dalam kamus dewan diterima sebagai satu perkataan sebab dianggap sebagai syarikat yang berdiri dengan sendirinya tanpa sokongan bantuan gerak. Bila saya tengok tata bahasa dewan, ibuan swa contohnya ialah star, swasta. Sendiri. Swa tu maksudnya berdiri sendiri. Sebab tu swa foto, gambar sendiri kan, foto sendiri. Swa foto. Tapi ada pula yang sangat terunjuk, wah soal swa foto lah bukan selfie. Dia tulis bukan SWA, dia tulis SWA. Swa foto. Dan lain maksudnya jumpa gambar. Betul. Tuna, pernah dengar imbauan tuna tak? Bukan sekali tuna tu. Tuna. Pernah dengar tak imbauan tuna? Gunakanlah imbauan macam ni. Adik, kenapa adik ni tuna busana? Adik putih. Dia cakap apa tadi? Adik tu, kenapa adik bertuna busana? Tuna busana tu apa tu? Kita menjawab, tuna busana tu maksudnya mobil. Oh iya ke? Tuna tu tiada. Busana tu pakaian. Tuna busana pakaian. Nak buat artikel kan 50% golongan muda tuna wisma. Tajuk artikel. Oh ya, tuna wisma lah aku ni. Tuna wisma. Apa dia tuna wisma? Tuna wisma tu rumah. Tiada rumah. Buatlah tajuk macam itu kan yang menggugah perasaan. Ini baca-baca 50% golongan muda tiada rumah. Biasa sangat. Tulis 50% golongan muda tuna wisma. Nak hebat lagi 60% remaja hari ini lebih banyak tuna busana. Orang tak tahu dia tak kisah, tapi orang yang tahu ni dia masalah apa ni kan. Tuna wisma maksudnya tak ada rumah. Tuna tu maksudnya tiada. Wisma tu kalau tak ada kerja tuna kerja. Istilahnya lain. Tuna karya. Kan orang tanya kan, "Dek, apa sekarang?" Saya tuna karya sekarang. Dia tuna karya tu macam karya hebat kan? Tuna karya. Adik tuna karya kat mana? Abang ni tuna karya ni. Mana cakap kan? Dia nak arti hebat kan tuna karya. Kali kerja lah abang. Sebab kita tak pernah guna. Kita tak pernah guna kan? Okey, macam pro banyak lah. Pro barat, pro Inggeris, pro apa semua tu kan. Tapi pro ni kena hati-hati Kalau digabungkan dengan kata nama khas, contohnya Amerika, pro Amerika mesti ada semua. Pro Amerika. Pro contoh. B, perkataan B ada tak imbauan B dalam bahasa Melayu? Ada ke tidak? Ada ni awalan pinjaman atau B. Dia daripada bahasa Inggeris. Ada macam ni bilingual jadi bilingual jadi B. Bahasa Melayu ada tak? B ada. Kata dasarnya ada.
imbuhannya B depan tu jadi B ada. Ada elok kan? B ada tak elok. B tu sebaliknya. Macam English dia ada juga imbuhan unnecessary perlu, unnecessary tak perlu. Macam ni juga B lah. Literal, B literal. Macam tu. Jadi bahasa Melayu ada satu contoh B tu lah. Lazim, B lazim. Maksud B lazim ialah perkara yang tidak lazim. Boleh. Eka maksudnya apa? Satu. Eka satu. Dwi dua. Tri tiga. Empat ada banyak sikit. Dia ada quartet, ada apa semua kan. Tapi yang sini nak kemudian tu eka, dwi, dengan tri. Tri maksudnya tiga. Trilogi, tri novel. Okey. Tri bahasa. Foto. Foto paling banyak lah foto paling banyak lah. Fotosintesis. Asalnya sintesis tambah dengan foto jadi fotosintesis. Grafi tambah dengan foto jadi fotografi. Okey, imbuhan akhiran. Iya tu. Ada tak ya? Ada. Jahil jadi jahil ya. Contoh man paling banyak lah. Budiman, seniman, wati, seniwati. Okey. Ada okey, contohnya tu. Hadiran. Hadiri. Korea. Isme ke isme? Nasionalisme ke nasionalism ke nasionalisme? Tak sebut macam mana tu? Dari dulu tak selesai. Dari dulu tak selesai. Betul. Ada yang kata nasionalism. Okey, ada yang kata nasionalis. Ada yang kata nasionalis. Ingat, kebanyakannya lazim kalau kata pinjaman ini bunyinya jadi I tadi biasanya. Nak bunyi pelik kan? Macam saya ajar budak-budak lah. Cikgu kenapa cikgu sebut sinile bukan sinili? Jadi macam mana dalam bahasa Melayu LI. Habis LI bunyinya dia dua je, le dengan le. Habis yang mana betul? Takkan sinile. Sinile tu I, apa tu? Melayu L sinile. Nasionalisme. Kalau saya belajar tu, guru saya kata bunyinya nasionalisme, patriotis. Tapi ulang lah. Yang penting maksudnya kalau orang kita sekarang kan apa? Yang penting maksudnya sampai macam itu dia kan. Dia tak perlu bila sebutan tu. Yang penting maksudnya sampai. Okey. Yang ini contoh kata ganda. Penuh. Ini senanglah penuh tu maknanya dia gandakan semua lah. Anak, uni. Kalau separa ni kalau ada imbuhan pun jadi akan disepara. Berlari-lari ada separa. Nampak dia ada tiga je tau dalam bahasa Melayu ni. Pengandaan dia ada tiga je. Penuh, separa dan berentak. Dan nanti tuan-tuan dan puan sebagai editor akan jumpa, mesti akan jumpa saling hormat menghormati. Betul atau salah? Saling menghormati betul atau salah? Kalau kat sekolah kan, kalau di sekolah kami ada satu sistem tau. Nama dia traffic light, lampu isyarat. Isyarat tahu kan? Traffic light ada jalan. Ada kan? Ada warna merah, ada papan warna merah, papan warna jingga, papan warna hijau. Baik, siapa yang tahu jawapan, angkat warna hijau. Siapa yang tak tahu, angkat warna merah. Siapa yang tak pasti, dia angkat warna jingga. Okey. Dia macam tu lah, nak dapatkan respon. Ni kalau saya tanya kan, kau jawabnya benar, dia dengar dengan tidak kan? Saling menghormati, betul atau salah? Saling tu maksudnya apa? Menyalin kan? Dua perbuatan yang ada timbal balas, perbuatan yang sama. Okey, contohnya lah, saya menghormati dia menghormati saya. Kami saling menghormati. Kalau tak nak guna saling, saya tak suka saling. Apa guna saling? Saya hormat saya dan dia, kami hormat menghormati. Kalau dah ada saling, tak payah lagi kata benda. Ini selalu kesilapan yang saya jumpa. Okey. Dan berentak yang itulah contohnya. Sayur mayur. Sayur ada maksud kan? Mayur ada maksud tak? Tak ada. Okey. Bengkang bengkok. Bengkok ada maksud, bengkang tu tak ada maksud. Macam tu Kelam kabut. Jadi dulu ada maksud, tetapi sebenarnya kelam kabut ni dia jadi berentak bukan disebabkan oleh perkataan kelam tu Dia perkataan kabut. Kalau kita tengok ada kelam, dia tak sambung kat belakang kabut. Tetapi kalau kita tengok perkataan kabut, kat depan tu ada tanda sempat kelam kat depan. Jadi kelam kabut. Okey, batu batan. Biru ikut ni antara contoh lah. Okey, yang ni contoh
pengakroniman bahasa Melayu. Panggung wayang gambar, nak sebut panjang sangat, PAWAGA. Indonesia paling suka gunakan akronim. Warung internet, warnet. Betul tak? Betul. Warung internet. KTP tu, dia kata singkatan tau. Saya lupa apa dia, KTP tu. Sebenarnya kat mana, dia kata dengan kat pengenalan. Dia ringkaskan macam tu. Macam kita sekarang ni lah, media sosial. Ada setengah pihak yang menggunakan medsos sebagai kependekan kepada media sosial. Dan kalau digunakan secara luas, akhirnya akan diterima sebagai akronim dalam bahasa Melayu. Kumpulan gitar rancak, kugiran. Kugiran. Kemudian sebenarnya bukan perusahaan otomobil nasional Salah tau otomobil tu. Tapi itulah nama yang telah didaftarkan, otomobil. Jadi kita terima lah. Sebenarnya automobil. Tak ada iman auto. Tak ada. Iman auto adalah auto tak ada. Petroleum nasional tu sebenarnya salah. Sebenarnya bukan petroleum. Kalau ikut yang sebenarnya, petroleum. Petroleum nasional. Saya tak tahu siapa yang buat nama tu. Pernah tak boleh ingat satu isu, budaya penentu kecapaian? Ingat tak tema hari kebangsaan? Budaya penentu kecapaian. Tahu kecapaian tu maksudnya apa tak? Kecapaian apa? Kecapaian maksudnya benar tau. Capai, benar. Indonesia kata capek. Kecapaian, sebabnya pencapaian. Budaya penentu pencapaian. Tak kena itu lah. Saya pun boleh lah kena je lah. Kalau dah menteri bagi arahan kena itu. Tapi banyak menteri. Saya suka sampai dulu. Betul. Dia memang tak tahu cara dia fikir tu lain. Dia nampak macam tak betul kan. Cakap betul, tapi saya suka. Kita akan memperkenalkan pos lanjut. Hari ini kita pos semalam sudah sampai. Betul. Kita akan mencipta kapal angkasa untuk pergi ke matahari. Atau matahari panas. Kita pergi waktu malam. Boleh jumpa orang macam tu tak? Saya sebenarnya kan, orang-orang yang macam tu kan saya jadikan idola. Orang itu idola. Contohnya macam Datuk Ahmad Maslan, kan orang kata dia akan datang PhD kan. Tapi saya dalam ceramah saya cakap, Datuk Ahmad Maslan itu idola saya. Betul. Saya jadi hari ini macam ni. Saya jadikan idola saya. Ada satu kataan yang disebut. Apa dia? Zaman hari ini kita tak boleh lagi berharap dengan satu pekerjaan. Buatlah 2 ataupun 3 pekerjaan dalam satu. Itu yang saya buat sekarang. Orang lain bekerja 8 jam, saya bekerja 16 jam sehari. Saya tanya kedai mamak, kenapa 25 jam? Ada dia cerita untuk saya tanya tau, kenapa semua kedai mamak saya 25 jam kan? Bukan 24 jam. Cikgu dia kata, ada 1 jam tu dia kata macam cukup. Tapi benda tu penting bagi saya. Yang tu saya tak rakam. Orang yang berjaya, tengok orang yang berjaya macam Steve Jobs apa semua kan. Kita bekerja 8 jam, dia akan bekerja 16 jam sehari. Itu maksud dia sebenarnya. Sebab itulah, bukan kita kejar sangat pun. Tapi itulah kalau kita tengok orang-orang yang berjaya semuanya, memang dia akan buat yang orang lain tak buat. Sebagai contohnya macam Bill Gates tu. Pernah tak kita terfikir nak cipta Microsoft? Tak pernah kan? Hanya siapa yang buat? Orang kata dulu masa dia nak buat, orang kata semua tu gila. Gila. Steve Jobs nak gunakan Apple, orang kata gila. Dan mereka semua adalah golongan yang tak habis baju. Betul kan? Tak jadi graduate pun. Ada baca tak itu di FB yang ditularkan tu? Adalah satu bawah tulis yang grade A dia akan bekerja dengan yang grade yang SPM baru keluar kan. Yang grade A dia akan bekerja dengan orang yang grade C. Yang dapat grade B dia akan kerja dengan kerajaan. Dia bagi contoh. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs adalah contoh pelajar yang tak pernah makan pengajian, tetapi ramai cerdik pandai yang bekerja dengan mereka. Tapi di Malaysia tu lah persepsi orang. Kawan saya pergi ke Korea, rambut sebelah biru sebelah merah, engineer Kia. Cuba kat Malaysia macam tu. Ini apa benda aku buat? Macam rambut sebelah merah sebelah biru. Orang sana tidak. Orang sana dia melihat otak, bukan rambut lah. Betul apa saya kata? Rambut sebelah hijau sebelah merah. Bila tanya apa? Kia engineer. Nampak? Kalau kita kat sini, engineer mesti pakai kalau design tengoklah, boleh bezakan yang mana engineer, yang mana bekerja. Sepatutnya macam mana? Bekerja smart. Engineer yang pakai topi tu semua tu dia buat kerja. Sebab apa? Saya tengok satu dokumentari tau. Ini cerita betul ni. Dokumentari, kalau lelaki minat lah. Master Fish. Pernah tengok tak? Dalam Discovery Channel. Master Fish kan? Siapa nama lelaki tua tu?
yang pakai selekeh je kan, memancing ikan kan. Satu hari tu dia pergi ke satu kawasan hutan Amazon. Dia memancing ikan, memburu satu ikan legenda yang dikatakan telah membahas manusia. Dia pergi ke perkampungan orang asli tu. Dan yang menariknya, dalam perkampungan orang asli tu, dia berjumpa dengan seorang doktor dari PhD lah, maksudnya dia doktor falsafah dari Australia. Dia tanya, dah berapa lama duduk di sini? Dia kata, saya dah duduk di sini selama 6 bulan. Buat apa di sini? Saya sedang mengkaji ikan. Ikan apa? Sejenis ikan. Seekor je pun. Sejenis ikan pun 6 bulan duduk dalam hutan. Ada PhD. PhD kita berani buat macam itu. Saya tanya betul-betul ya, berani PhD kita buat macam itu? Ada. Jalan rosak, siapa yang pergi tengok? Kita ni lah yang gaji 900 tu. Dia yang gaji 5,000 mana? Laporan. Patutnya dia yang kena tengok. Betul. Budaya di sini dia lain dengan yang di sana. Betul. Tadi saya tak kata sini semua bagus. Malaysia semua bagus. Saya percaya. Kita tengok. Di sana. Bila saya tengok satu dokumentari di mana? Di Sarawak. Dokumentari tentang ular air. Ini Tuhan nak tunjuk kan ni? Dokumentari tentang ular air. Yang satu disiarkan oleh TV1, satu lagi disiarkan oleh Discovery Channel. Isu yang sama, penggambaran pada waktu yang sama, juru gambar dan penyelidik yang berbeza. Tahu apa penyelidik kita buat? Itulah ular air. Dia bergerak ke batu. Betul. Jadi Doraemon ular air dan kita bintik pada tubuhnya. Tetapi apa yang Discovery Channel buat? Penyelam dia masuk, pergi ke kawasan membiarkan ular. Nampak tak? Dan saya sangat yakin dan percaya mereka buat penggambaran pada hari yang sama. Nampak? Boleh nampak tak? Boleh faham tak maksud saya sekarang? Faham kan? Boleh faham kan? Tak ada. Saya kata semua kat Malaysia page ni dia bagus. InsyaAllah saya percaya sebab itu sekarang negara maju Malaysia ni. Tak, saya cuma nak bezakan tentang itu. Cara mereka bekerja dengan cara kita bekerja tak sama. Mereka yang sedang yang ada PhD tu, mereka yang bukan siap. Kita kata balik. Kita balik itu orang kat bawah yang bekerja. Dia dulu laporan. Laporan siap belum macam mana? Itu belum lagi jadi manusia, kita akan jumpa nanti. Yang dia ada di ar, kalau masuk di ar tu dia faham apa? Doktor. Nampak? Panggil nama. Sebenarnya kalau kita tanya nama orang, siapa nama awak? Azmi. Apa yang cakap nama saya Dr. Azmi? Salah. Siapa awak? Azmi. Itu je. Yang tu tak payah. Sebenarnya. Tekor segi lah. Yang ada tak? Datuk. Ada yang jadi manusia macam itu? Datuk Azmi. Contoh Tapi janganlah kan. Saya pernah sekali tau. Pakai macam ni lah. Dia pakai sampel macam ni kan. Dia tanya kenapa tau. Ada cerita dia sebenarnya. Okey, ada cerita. Baik. Saya balik dari khusus. Saya pakai blazer macam ni dengan pakai ni. Ada yang tank. Ada meja semua kan. Belilah air kelapa tu jalan. Lepas tu dia pakcik nak biar. Saya tengok budak tu. Dia pun kasar. Kenapa pakcik? Awak ni tengok orang putih tak? Tengok. Kenapa panggil pakcik? Kamu nak putih pakcik lah, kata. Saya kata, dek tak boleh macam tu, dek. Tak kira siapa pun dia, jangan panggil pakcik. Panggil siapa? Pakcik. Saya tak kisah, kalau panggil saya cikgu tak apa. Saya kata, tengoklah. Akan bukan semua orang pakcik. Cara yang paling betul dia panggil dia pakcik. Itu yang sikap kita kurang. Kita kurang dari segi yang itu. Cara kita berurusan dengan pelanggan. Bukanlah maknanya kita ada kata tidak. Kita mau pakai semua macam kita panggil pakcik gitu kan. Tidak, orang tidak ini kan. Saya mau dibantai. Sebab apa kadang-kadang di sekolah pun macam tu. Jumpa dengan pekerja sekolah, ada panggil makcik-makcik. Jangan panggil dia makcik, panggil dia puan. Panggil dia puan. Kalau panggil puan kecil kan dia tukang sapu. Tidak. Itu panggil orang hormat tu dia. Jangan panggil dia makcik. Yang boleh panggil dia makcik seorang je. Siapa ikut anak saudara dia. Itu saya kata begitu. Betul kan? Makcik tu kan aunty itu kan. Jadi kita kena latih anak kita macam itu jugalah. Di rumah pernah gunakan tak bahasa Melayu formal di rumah? Gunakan bahasa Melayu baku. Pernah? Anak-anak dia begini ayah dia ada di rumah. Ayah kami khusus. Jadi anak-anak jagalah diri baik-baik di rumah. Baiklah ayah, kami akan jaga diri kami di rumah. Dan mematuhi segala pesanan. Kalau kita tengok apa? Kita nampak. Anak itu tengok ayah aku ni betul macam perempuan terlihat. Tapi kita tak pernah buat kan. Tapi
saya ada kawan buat. Mungkin ada saudara dan tuan-tuan dan puan akan kenal Cikgu Matno dulu. Dia musyidewan dari Kemerik sekarang. Antara musyidewan yang menggunakan bahasa Melayu standar dalam percakapan. Dia akan menggunakan bahasa Melayu yang standar. Anak-anaknya pun sama. Kalau pergi ke kedai, Encik, berapakah harga sekilo gula? Sikit boleh mesin. Berapakah harga sekilo garam? 60 sen. Jika begitu, berikan saya. Belum habis cakap lagi lah. Anak ke macam ini kan? Nah, betul. Kita latih anak kita. Saya ambillah anak saya masih kecil, saya latih. Ini bukan anak waktu tidak. Anak saya yang nombor 2. Sehingga kan kawan-kawan saya bila anak saya bercakap, dia tengok. Tidak yang sebenarnya ingat bohong. Salah kawan saya. Yang cakap. Dia memang macam tu. Dia akan cakap dan menggunakan bahasa yang Abang, mengapakah burung ini tidak mahu terbang? Dia suruh. Saya pun akan cakap lah, kan burung ini tidak mahu terbang. Dan anak-adik yang kecil pun sama. Dia akan macam saya, latih mereka. Jika inginkan sesuatu, bercakap sesuatu, biasakan menggunakan ayat yang penuh. Pada mereka awal memang rasa pelik, memang rasa sangat janggal. Tapi sebenarnya itulah yang betul. Tak percaya nanti cubalah nanti pergi pasar malam. Encik, berapakah harga sekilo bawang? Harga sekilo bawang, dia akan jawab 3 sen kak. Jika begitu berikan saya 5 kilo bawang, 2 kilo ikan bilis. Baik kak, ini wangnya ringgit Malaysia sebanyak RM50. Okey, ini contoh. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Editor nak jadi editor kan? InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Tak ada salah. Baik. Ini contoh kependekan. Okey, gapena tu. Gapena asal saya. Kalau kamu Dewan dia akan tulis besar semua. Felda tu sepatutnya nak jadi besar semua tak boleh sebab dia FE tu dia ambil suku kata tu kan. Felda. Okey, Resta tu dia akan jadi betul semua. Tapi nama tak dia buang huruf H. Kalau tak bunyi pelik juga. Rish. Tak. Jadi nak sedap sebut Rizda. Okey. Majlis Amanah Rakyat Mara. Ini contoh ini contoh apa tadi tu? Akronim. Okey, yang ini kata majmuk. Dalam tata bahasa dewan, yang itu je dirapatkan. Nampak tak? 14. Itu je yang rapat. Yang lain semua dijarakkan. Jadi kalau kita tulis terima kasih tu rapat, salah. Temu ramah tu rapat, salah. Baik, temu ramah sama masuk dengan wawancara. Tetapi wawancara jangan pula dijarakkan. Wawancara bukan wawancara. Sebab wawancara tu tak berdiri sendiri. Wawancara. Temu ramah, temu duga, janji temu ke temu janji? Temu janji. Janji temu ke temu janji? Janji dulu baru temu ke temu dulu baru janji? Janji dulu kan, baru temu. Jadi mana yang betul? Habis kalau ada janji, temu, lepas tu buat janji lagi. Yang umur 40 tahun nanti kan kita kerajaan ni tahulah kan. Yang umur dah 40 tahun, 45 tahun tu kan. Bulan ni kan ambil cuti, sebab ambil cuti kan. Ada apa ni? Ada janji temu dengan Loto. Dan janji temu dengan Loto, buat temu janji tu lah. Lepas tu buat lagi, kemudian janji temu. Ini tengok keadaan kan. Janji temu dengan temu janji. Baik, jalan raya. Ramai yang eja rapat. Ni samalah keadaan itu dengan pusat bandar raya. Jalan raya kan. Jadi kena eja jarak. Yang mana raya-raya tu semua jarak. Bunga raya pun dia eja jarak. Tahu masa raya tu apa? Besar. Bunga raya sebab tu samakan bunga raya sebab apa? Bunga yang besar. Tapi ada lagi bunga yang besar. Apa dia? Apa? Siap. Tapi bunga raya tu besar. Sebab apa? Dia anggap bunga raya yang besar. Sebab dia bunga rasmi. Bunga rasmi ke resmi? Resmi ke rasmi? Rasmi. Habis resmi? Pribadi. Ada beza kan? Resmi tu lazim. Rasmi tu yang apa? Protokol. Formal. Rasmi. Perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi pakai pakaian resmi. Boleh faham? Perhimpunan rasmi pakai pakaian resmi. Apa pakaian resmi? MBMB ada wakil MBMB di sini. Majlis Bandaraya ada. MBMB ada pakaian resmi tak? Pakaian resmi apa dia? Batik. Kalau kita kerajaan ni hari Ahad kita pakai batik kan. Dia rasmi, pakaian rasmi dengan resmi lain. Pakaian rasmi, tahu tak pakaian rasmi? Kalau pakaian rasmi ni kalau kita kan macam awak, kita pakai kemeja, kita pakai hari ini, kan semua tu kan. Tapi sebenarnya dalam etika pun saya baca ya Allah pening kepala tu. Sekarang ni kalau tak tahu jabatan pendidikan,
Ini tempat saya lah. Kalau menghadiri mesyuarat yang diadakan di PPD ataupun jabatan, okey, kemeja mesti warna putih, seluar warna gelap untuk hadir ke mesyuarat. Tak boleh lagi macam dulu pakai baju belang-belang, tak boleh lah. Dia kena pakai macam tu lah. Okay. Baik, resmi dengan rasmi lainnya. Resmi itu lazim, jangan ikut resmi pagi. Rasmi itu formal. Okay, okey, jalan raya ni tak habis lagi kan? Jalan raya. Okey, raya tu mau masuk besar sebenarnya. Jalan kecil ditambah raya jadi jalan raya yang besar. Balai raya. Sebab itulah ada hari raya. Hari raya Aidilfitri. Ejaannya macam mana? Ramai yang salah. H-nya kecil, R-nya kecil, Aidilfitrinya yang besar. Tetapi kalau majlis sambutan hari raya Aidilfitri, dia jadi tajuk semua jadi besar. M-nya besar, S-nya besar. Tapi kalau kita sebut je hari raya Aidilfitri, S-nya kecil, R-nya kecil, A-nya besar. Okey, boleh faham tak tu? Okey, sebab saya nak tunjuk semua banyak sangat. Sama biasa pun tak biasanya. Okey, urus setia. Urus setia jarak. Tapi kalau kita tengok yang kat sini, setiap usaha dirapatkan, nampak tak? Yang ini tak apa. Yang ini saya sebenarnya sedang mengkaji juga dengan rakan-rakan saya. Kenapa setiap usaha tu dirapatkan tetapi urus dia tu dijarakkan? Tetapi setakat ini kita ikut yang ini dulu lah. Okay? Atur acara tu belum diiktiraf lagi, tapi kita gunakan atur cara sebenarnya. Tapi kalau ikut ekologi, arkeologi tu betul juga atur acara. Sebabnya apa? Yang kita atur tu acara, bukan cara tau. Tapi kita masih gunakan atur cara, tak jadi masalah. Betul, sebab dalam tata bahasa Dewan pun atur cara. Okey, ini saya tunjuk je lah, sudah sepatutnya lah. Okey, kertas kerja tengah hari. Tengah hari selalu buat silap, memang jadi jarak. Kaki bangku rumah sakit. Kita guna lagi rumah sakit kan? Kita guna apa sekarang? Hospital. Mata pelajaran mati kutu. Kutub kanan pun kita dah tak guna lagi dah sekarang. Okey, kutub kanan. Bagaimana tu kutub kanan? Kutub mana? Kutub kanan. Bukan kutub utara selatan, tak ada kutub kanan. Budak sekarang tak tahu kutub kanan, betul? Okey, yang ini kata bilangan yang membawa masa banyak. Jadi kalau dah gunakan ini, semua separuh, segala, banyak, seluruh, sesetengah, sebahagian, koleksi, barisan, para, himpunan dan sekawan ini, dah tak payah lagi gunakan kata ganda. Boleh faham mesyuarat pegawai. Betul ke salah? Mesyuarat pegawai. Kenapa tak payah pegawai? Kita dah boleh fikir. Mesyuarat dah tentu ramai-ramai. Tak pernah dibuat iklan mesyuarat seorang-seorang. Bagaimana tu cikgu? Balai raya. Kenapa? Mesyuarat dengan siapa? Seorang-seorang. Mesyuarat mesti ramai kan? Jadi mesyuarat pegawai cukup. Begitu juga dengan agung dan agong. Agung dan agong, yang mana betul? Agung. Tapi saya jumpa dalam buletin laporan mesyuarat agong. Salah. Agong ada satu je, tak mesyuarat siapa dia. Agong dia STU, agung. Agung maksudnya besar, mesyuarat agung. Agong tu dia jawatan khas. Satu je di Malaysia yang di-Pertuan Agong. Itu je dia boleh guna. Yang lain semua guna agung. Jangan gunakan agung. Itu bukan salah ejaan, tapi maksudnya yang berbeza. Yang ini contoh lagi sebagai latihan je lah. Semua pegawai-pegawai, salah lah, dah semua pegawai-pegawai lagi. Semua pegawai. Saya mempunyai koleksi album-album, salah lah. Dan koleksi banyak. Okey. Mereka, itu para pelatih, para pelatih, para pun dah menunjukkan banyak, tapi para ada juga benda betul tak? Para itu para. Mereka, salah. Separuh daripada pelatih, salah. Dia mempunyai buku himpunan doa, salah. Himpunan doa saja. Dan seluruh rakyat Malaysia mendoakan kejayaan Hafiz Syarif. Okey, salah. Seluruh itu dah semua. Seluruh rakyat Malaysia. Okey, ini yang contoh penggandaan kata majmuk. Kalau back tangan, salah. Yang betul ialah back tangan. Deria rasa, salah. Deria rasa. Okey. Mata pelajaran. Baik. Mata pelajaran ni kata saya tak tepat. Okey. Sebab yang saya jumpa tu, dia yang betul ialah mata pelajaran. Mata pelajaran. Okey. Perdana Menteri. Okey, yang ini Perdana Menteri ni hukum apa? Ingat tak hukum DM? Pernah dengar tak hukum DM? Diterangkan dan menerangkan. Stesen bas ataupun bas stesen.
Stesen bas ke bus station? Stesen Bas. dia senang je. Yang kita nampak apa? Perdana Menteri. Yang kita nampak Perdana ke yang kita nampak Menteri? Sepatutnya apa? Yang ini kekecualian. Yang ini kekecualian. Kita tak nampak Perdana. Yang kita nampak ialah sepatutnya Menteri Perdana. Pisang goreng dengan goreng pisang, mana yang betul? Pisang goreng. Habis goreng pisang? Salah. Pisang goreng. Betul, goreng pisang perbuatan. Pisang goreng benda. Kambing sup ke sup kambing? Yang kita nampak sup kan Sup kambing. Betul tak? Yang kita nampak sup kan bukan kambing. Jadi sup kambing. Ali restoran ke restoran Ali? Yang kita nampak restoran bukan, kita nampak Ali. Jadi restoran Ali. Jadi jangan silap ada tengok. Boleh tengok tim majlis bandaraya, boleh tengok papan tanda kedai tu. Dia kena tengok papan tanda kedai tu, yang mana salah tu tegur lah. Sebab takut nanti orang faham lain kita, faham maksud kita lain. Tukang jahit wanita, kan lain maksudnya. Tukang jahit wanita, mana-mana wanita yang koyak pergi lah sini. Betul lah, tukang jahit wanita kan. Kita bilang beli pun ada lah tu. Tukang jahit orang tu kan. Jadi kena betulkan lah, jangan sebenarnya tu tukang jahit wanita. Baik. Jadi kita akan berhenti pukul 10.30. Ada rehat tak? Saya bagi break kerja saya. Orang tanya je, kita slide sebelum ni, slide sebelum ni. Yang mana? Sebelum okey. Kaitan dengan Perdana Menteri tu, yang betul tu Perdana Menteri P yang kedua tu besar tu kecil. P-nya huruf kecil. Memang macam tu. Sistem ejaan dia macam tu. P-nya kecil. Perkataan yang kedua dalam tajuk dia akan jadi huruf kecil. Yang pertama tu jadi besar. Okey, itu sistem dia. Sistem ejaan dia. Macam menteri. K-nya besar yang pertama, K yang kedua kecil. Ketua-ketua menteri, sebab dia penggandaan. Okey. Rumah-rumah bangsa. Okey. Mestika. Mestika atau mustika? Mestika. Gores ke guris? Guris. Gores ke guris? Guris? Oh iya ke? Oh gitu. Gores macam ni. Oh guris hati. Kalau dia perempuan cakap saya kan, Cik Izzah telah mengguris perasaan saya. Jangan nak memongak saya. Jangan mengikut. Perkataan guris tak wujud dalam kamus. Tak wujud. Tak pandai punya. Menggores hati. Gores. Kau telah menggores hatiku. Gores maksudnya melukakan. Sama. Jadi telah menggores. Kenapa bunyi tak sedap? Macam Endor cakap menggores. Gores. Sampai hati kau telah menggores. Kan gores guris salah. Jadi yang betul ialah gores. Ni. Sate ke satai? Mana? Satai. Mana satu? Sate. Satu. Satu. Bunyinya apa? Sate. Mana? Sate kan? Yang dulu satai. Mana yang betul? Sate. Sate. Sebenarnya betul bukan sate tau. Sate. Sapi ke sate? Sate. Me ke ni? Mi. Yang mana betul? MI. MI. Jadi kalau ada kedai tulis macam ni, kita baca macam tu lah. Dia faham nak makan apa? Berikan saya sepinggan meng. Ataupun berikan saya sepinggan goreng. Bab yang ni saya buat silap. Saya buat hilaf sebenarnya. Besar hilaf tu. Melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara semuanya. Tahu kenapa? Ya, saya tulis sekejap. Boleh saya tulis Nama anak saya. Banyak. Dulu masa muda kan, nak nampak macam lain sikit. Betul tak? Dina macam ejaan itu lain sikit. Itulah kadang-kadang cikgu ni mengapia. Nak pakai jibab tu kan. Sekarang saya dah fikir-fikir tau. Apa pasal nama anak aku macam ni? Macam mana nak sebut ni? Nak sebut ikut sebut dah. Nuren, Adelaide, Yasmin. Bapak kenapa panggil saya macam tu? Macam tu lah nama awak. Bukan Yasmin tu kan? Yasmin. Kalau nak sedap sikit, Nuren, Adeline, Yasmin. Bagi teruk. Jadi biarlah tu Nuren, Adeline, Yasmin. Tak apalah jawab sikit. Cakap dengan dia. Tak apalah kak, nama tak lawa, tak apa orang lawa cantik lah tu. Okey. Ni. Garuda ke Garuda?
Yang betul. Garuda. Geroda. Geroda. Burung geroda. Sebab kita sebut garu dulu kan. Garuda yang sedap. Bukan yang sedap. Yang betul ialah geroda. Okey. Seyogia ke sayugia? Sayugia. Seyogia yang betul. Sayur. Seyogia. Oleh itu. Seyogia. Okey. Yang saya sebut tadi kan. Analisa ke analisis? Okey, analisis yang betul. Walaupun dalam kamus dewan ada analisa, tapi kita kena ikut sistem ejaan yang betul. Analisis. Okey, analisis yang betul. Macam mana pergi situ pula? Sebab dia analisis. Okey? Okey, betul kan analisis? Okey, yang kedua ni stalking yang betul bukan stalking. 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 Bunyi memang pelik sikit tapi dia betul. Yang bawah tu lonceng ke lonceng? Lonceng. Okey. Lonceng ke lonceng? Lonceng. Lidah kita lonceng tapi yang betul lonceng. Lonceng telah berbunyi. Begitu juga dengan keriting dan keriting. Mana yang betul? Keriting. Dua-dua betul. Keriting ada maksud, keriting pun ada maksud. Rambut keriting, makanan keriting. Di Sabah dan Sarawak ada makanan keriting. Ini dia macam ni ke apa? Keriting. Kalau makanan tu keriting dia macam apa? Kamu keriting. Kalau rambut keriting mana rambut macam ni? Macam tu ialah keriting. Okey. Yang ni pun halus tak? Kuih tiaw ke kuih tiaw? Yang kedua ke yang pertama? Okey, yang pertama betul. Kuih tiaw. Kuih tiaw salah. Okey. Ramadan. Ramadan. Ini orang jabatan mufti ni biasa ni. Lidah dia Arab sikit tu lah. Ramadan. Ramadan. Ramadan tu salah. Jadi mana betul? Yang betul ialah Ramadan. Ini sistem ejaan yang dijelaskan oleh tentang bahasa Dewan. Jadi kita tengok satu lagi macam kari dengan kori. Kenapa kekal? Kori itu tak dijadikan huruf Q. Q tu. Quran tak diubah. Kari tak diubah. Kori ada. Okey, gini. Kalau kori itu diubah, dia susah sikit. Sekarang disilakan kari. Surah ni. Nampak tak? Nampak tak? Jadi lain. Jadi kekalkan kori dan kori'ah tu. Kan? Kalau tak bunyikan lain pelik tu kan. So disilakan kari dari India, kita pun jadi audience. Segap. Nampak tak? Jadi ada yang dikekalkan, ada yang digugurkan. Begitu juga dengan perkataan zuhur ke zohor, saleh ke soleh. Menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salihah, ataupun soleh ataupun solehah. Okey, saleh soleh sama je. Boleh guna dulu. Tak ada masalah. Saleh boleh, soleh pun boleh, tapi dalam tata bahasa Dewan dia bagi contoh ialah salih. Saleh tambah jadi salihah. Dalam kamus Dewan ada soleh ataupun solehah. Okey, kalau macam tu dibenarkan, tak ada masalah. Zuhur ataupun dezuhur. Kan eja dulu Z ada kan. Okey, zuhur ke zuhur? Zuhur tu zuhur, zuhur tu zuhur. Nanti jabat sini kalau teks agama, teks perubahan jemaah siapa yang buat? Kalau macam Jofi dapat agama Islam lah. Okey, kalau saya Melaka kan. Ejaan ikut sistem ejaan Jawi Malaysia ke Arab? Ikut Arab. Arab. Tapi kalau khatib tu dapat Jawi macam mana? Ini muda-muda pula tu. Itu yang mata pencarian jadi mutafan cirin tu. Mereka lah. Perubahan jemaah. Berniaga ialah mutafan cirin bagi umat Islam. Mutafan cirin. Rupanya dia je mata pencarian ejaan lama. Kan? Huruf Jawi Melayu je yang ada huruf pa yang 3 titik ke atas. Huruf Arab tak ada. Jadi pa tu bunyi F semua bunyinya. Kan? Jadi mutafan cirin. Kalau tak ada air, kita boleh gunakan tom yam untuk mengambil air sembahyang. Tom yam jadinya. Tayam mim. Tom yam pun tayam mim. Tom yam. Kami di Johor ada mengaji satu kitab namanya Mu'tal Badrin. Siapa orang Johor dia tahu tak? Kitab Mu'tal Badrin ni kan? Ada baca kitab tu tak? Mu'tal Badrin ni kitab yang menggunakan sistem ejaan Arab tu. Dia ada bab melangkahan, muamalat, semua dekat dalam kitab. Jadi memang digunakan ejaan Arab. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalau tak salah baca. Bukan bumi. Nampak tak? Betul ni. Dia ejaan apa? Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita sekarang baca
Terkejut. Bumi, bawah bumi jangan dulu. Satu lagi, Allah melarang kita memakan daging himar ataupun keledai, tapi ejaannya keladi. Bapak tengah makan kulit keladi kat dapur. Ayah jangan makan. Tadi dalam kitab ni ada tulis, sesungguhnya Allah melarang kita memakan daging himar ataupun keladi. Bukan keladi, keledai. Lam dan ya. Ejaannya sama. Sebab itu sekarang ni diselaraskan ejaan bumi dalam bahasa Melayu. Diselaraskan ejaan tu untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Ejaan agama macam mana? Alif ga mim kan. Jadi agam dulu. Sekarang jadi alif ga alif mim. Kita budak sekarang dia akan baca agama. Alif ga alif mim. Agama. Untuk kita kata ugam. Moyang kita kata igama. Nampak? Satu huruf bunyinya tiga. Sama maksud. Agama, ugama, igama. Jadi mana yang betul? Kita gunakan agama. Okey. Satu huruf. Okey, ini selalu bahasa dah ni. Ramai orang ke ramai orang? Orang ramai ke ramai orang? Ramai. Dua-dua betul. Situasinya lain. Orang ramai, macam kita ni orang ramai. Ada pegawai, ada pentadbir, ada guru, doktor tu. Orang ramai. Ramai orang ialah situasi. Tapi ada musyrik yang kata saya, kalau boleh jangan gunakan ramai orang, gunakan banyak orang. Sebab ramai katanya ada 9 maksud dalam kamus dewan yang membawa maksud ramai. Orang ramai datang beramai-ramai. Betul ke salah? Betul ke salah? Kalau saya rujuki ke kata bahasa dewan, betul. Beramai-ramai maksudnya kamus dewan betul. Beramai-ramai membawa maksud sangat ramai. Kalau orang ramai datang beramai, tak betul. Dia akan jadi kena beramai-ramai. Okey? Orang ramai orang duduk betul. Okey, yang ni saya sebut tadi baharu ataupun baru. Yang saya sebut tadi tu penglibatan atau pelibatan. Dalam kamus dewan dua-dua masih wujud. Okey, saya percaya dalam kamus yang akan datang, edisi yang terbaru, dia akan buang penglibatan, akan ditinggalkan pelibatan. Sebab kamus dewan yang warna merah tu, dia telah merekodkan lebih kurang 5,843 perkataan baru yang tidak ada dalam kamus dewan yang warna hijau. Pernah nampak kamus dewan warna hijau? Yang pertama dulu di warna biru tua, tak salah saya. Lepas tu ada lagi. Lepas tu yang ketiga tu warna hijau. Dan yang keempat tu lah warna merah. Yang terbaru ni di warna biru muda. Memang cantik. Ya. Kerena atau karena? Kerena. Kalau anak-anak, kerena ke karena? Yang betul ialah kerena. Karena maksud dia lain bahasa Indonesia. Maksud dia lain. Ada dalam kamus dewan. Jadi kita gunakan kerena, gelagat, tingkah laku. Begitu juga dengan sempena dengan bersempena. Contohnya lah, Majlis Agama Islam mengadakan sambutan Maulid Rasul sempena hari kelahiran. Okey, sempena ke bersempena? Kalau gunakan sempena salah. Sempena tu maksudnya macam batu tinggi, ketua ke begitu. Tetapi bersempena maksudnya ialah mengambil berkat. Jadi bersempena. Bersempena, bukan sempena tau, bersempena. Dari segi ke daripada segi? Okey, ikut tata bahasa dewan dari segi. Tapi kalau mengikut kajian yang betul sebenarnya daripada segi. Tetapi kalau dalam tata bahasa dewan ditegaskan sebagai dari segi, maka kita ikut yang ini lah. Jangan gunakan daripada segi. Sebab kalau kita fikir logik pun, dari itu untuk arah tempat dan masa. Adakah segi itu arah tempat dan masa? Bukan. Kan sepatutnya daripada segi. Tapi kita ikut yang ni, yang diputuskan oleh tata bahasa dewan, mungkin ada kecualian. Kita gunakan dari segi, dari sudut. Segitiga ke tiga segi? Selalu silakan ni. Segitiga. Kenapa segitiga? Tiga segi. Ikut DM tadi. Nampak segi ke nampak tiga? Segi lah, jadi segitiga. Segitiga. Bukan 4 segi, bukan 5 segi, bukan 6 segi, tapi segi. Menyangkul ke mencangkul? Mencangkul. Okey, yang betul ialah mencangkul. Sebab si tak gugur. Tak gugur. Saya sebenarnya kan di Melaka ni saya ada kawan baik tau. Tak tahulah kenal ke tidak. Orang kuat MU, Melaka United. Profesor Dr. Zaidi Umum. Dia ada penyakit CCP, Cerebral Palsy. Saya kenal dia dari zaman dia sihat, dia berjalan sampailah sekarang ni dia dah
Dia paling popular pun. Kalau penyokong MU tu dia paling popular, penyokong berkerusi roda yang paling popular. Saya kagum dengan Riau tu, soal satu, jelas ilmunya lah. Yang kedua kan, dia ni kalau pelatih dia buat uji kaji dalam keadaan dia macam itu, tak ikut. Dia ikut pelatih dia tu buat ada sampel, dia akan ikut. Dia hantar pelatih dia dan ikut tempat. Tu saya kata dia macam lebih daripada orang yang sihat dia buat kerja dengan berkursi roda. Dan apabila you THM bukan kampus baru di Pagu, maknanya dia kena berhijrah ke sana. Jadi setiap hari dia dah ada item ke Pagu, dia THM merah dia kan. Tapi dia pula ada THM yang Pagu. Dan saya sangat kagum semangat sangat luar biasa. Orang Melaka memang hebat rasa. Okey, kenal tu kalau tengok Melaka United punya FB tu. Fan tu mesti jumpa dia. Saya gimbong nama dia. Sempoi orangnya. Pakar satu-satunya pakar XPS. Satu mesin XPS namanya. Dan dia sekali diundang lah keluar negara. Orang Jepun datang, orang Rusia datang sebab nak tahu asal mesin. Okey, yang ini jawapan ke jawaban? Okey, dua-dua boleh guna. Kalau ikut rumus yang betul mana? Kalau ikut rumus jawaban. Sebab kata dasarnya jawab tambah dengan an. Tapi dua-dua boleh. Jawapan boleh, jawaban boleh. Kurangkan laju ataupun kurangkan kelajuan. Ini dia tegur JKR ni. Laju tak boleh dikurangkan. Laju kan kata sifat. Betul tak? Laju lambat kan? Yang dikurangkan laju ke kelajuan? Jadi kurangkan kelajuan. Laju tak boleh dikurangkan. Banyak papan tak ada salah tu kan? Tapi tak apalah. Yang penting kan saya dah kata tadi, yang penting kita faham maksud dia. Tapi kadang-kadang manusia memang macam tu, betul tak? Dia nak cakap orang cakap dia tak tengok, tapi lampu isyarat cakap dia tengok. Berkomunikasi dengan lampu isyarat. Boleh pula kan? Faham lah tu, merah kata berhenti dia berhenti. Jingga kata jingga ke kuning? Sampai sekarang pun ada orang tak tahu jingga tu warna apa. Kita tahu. Jingga tu kuning oren kan? Jingga. Hijau tu kata jalan kan? Okey. Kurangkan kelajuan. Bistari atau bestari? Saya tak pasti sebutan yang betul. Sebab saya dimaklumkan sebutan yang benar ialah bestari. Bestari. B-E-S tu. Bestari tu salah. Okay? Bestari. Cendera mata ke cendera hati? Cendera hati ni yang suka guna dulu Datuk Isam Hassan. Dia suka guna cendera hati. Dia tak suka guna cendera mata. Tapi yang mana betul? Okay, dulu. Tapi kalau saya tanya kan, Encik nak cendera mata ke nak cendera hati? Saya nak cendera hati. Cendera hati tu juga apa? Sekadar ucapan terima kasih. Dia menusukkan hati kan. Terlalu dah ucapan terima kasih. Ya Allah, syukur sekian. Agak sekadar ucapan. Dia dah hati kan. Dari kata menusukkan hati kan. Cendera mata yang kita bagi kita nampak kan. Cendera mata sebenarnya. Tapi cendera hati pun diterima lah. Ni saya kata ni, orang ke kali. Yang ini. InsyaAllah ataupun InsyaAllah. Yang mana ni? Okey, sekarang ni kita berbicara tentang sistem ejaan tau. Jadi ejaan yang betul mana? Bunyi akan jadi sama, betul tak? Ada biasa tak bunyi dia? Ada kan? InsyaAllah. Yang ada tu InsyaAllah. Jadi kita pegang yang pertama tu. Dalam kamus dewan itu InsyaAllah yang pertama. Sebab apa? Dalam sistem ejaan pun kita jarang jumpa sempang pun. Tadi apa Encik Ismail ada beritahu saya BR1M. Nak kira akronim ke bukan? BRIM tu bukan BRIM sebenarnya. Sebab belum diputuskan kan. Dia ada satu katakan BR1M, tapi kita sebut satu susahkan. BR1M susah sebut, jadi kita sebut BRIM. Salah punya BRIM tu. Kita kena sebut BR1. Ya mungkin boleh jadi akronim kan. Bantuan Rakyat Satu Malaysia kan, dipendekkan jadi BR1M kan. Begitu juga dengan penulisan macam apa, kilometer 9. Kita tulis biasa macam mana? KM. Lepas tu KM ada yang KM titik 9, betul tak? Ada K nya besar, M nya kecil, titik 9 situ kan. Okey, yang betul KM besar, 9 tu dirapatkan terus. Tak, kalau kita fikir itu, yang ini kita kena gunakan dalil akli. Logik akal. Betul juga kan? Macam RM ni, contoh kan? RM nanti nak tulisan dari kalau boleh saya katakan tulisan Cik Nita di sekolah Pada Silalah ni paling cantik tulisan Cik. Betul. Berani cakap tak
ingat, dia akan tengok jumlah yang ditulis kat sini dengan nombor kat bawah tu. Kan? Nampak tak? Satu ada wang yang akan tambah satu. Jadi berapa? Dalam bank tu ada RM120. Tunaikan tendang. Dah bergaduh dua. Mana tak ada duit, dia kata. Ada duit. Dia kata. Kau keluarkan berapa? Dia kata bank akan telefon dia. Nampak tak? Ada. Jadi banyak sebab fikir ya. Boleh tanya, bila Cik Liza tulis RM ni, ingat saya lah, ada pelajar pernah tanya, cara bacaan yang betul macam mana? Contohnya, mak pergi ke pasar membelanjakan duit sebanyak ringgit Malaysia, salah ringgit, ataupun Okey, ini kita kena faham bahawa RM ni tanda nilai wang. Okey, US dollar, USD satu. Kita takkan sebut US dollar satu kan? $1. Okey, US ni hanyalah nilai nama duit tu. Jadi kita tulis sebab itu untuk bezakan dia duit, takkan kita tulis ringgit Malaysia tak ada. Dia cuma simbol duit. Jadi bacaan yang betul dia RM1. Itu yang RM1. Terima kasih. Begitu je dengan kilometer. Macam itulah. Saya sebenarnya ilmu ni semua saya dapat daripada Muslim. Sebagai contoh sebagai contoh penulisan alamat. Kadang-kadang kita tulis NO titik kan 9. Sebenarnya dari segi penulisan alamat tu salah tau. Dia tak payah tulis nombor tu. Terus tulis nombor dia. Contohnya rumah tu nombor 11, terus tulis 11 je. 11 terus sempat. Tak payah tulis NO. Tak payah. Dia 11 itu yang standard lah sebenarnya. Yang standard. Okey Begitulah Nanti ada yang lain, dia lain lagi. Okey. Seterusnya peninju ke petinju? Peninju. Peninju ke petinju? Peninju. Dua-dua tu betul. Tapi lain maksudnya. Petinju orang yang bertinju. Peninju ni dia. Penumbuk. Kau nak petinju ke nak peninju? Kalau dia nak peninju, bagi dia betul. Peninju ke petinju? Okey, satu lagi. Gusar sama maksud dengan bimbang? Sama? Sama maksud? Sama kan? Salah. Gusar marah. Saya berasa sangat gusar apabila bekerja khusus tak tahu mana gusar. Gusar tu marah. Berapa banyak di sana surat khabar kan? Morais gusar. Komen pertama cedera. Nak marah kenapa dia cedera? Kan? Bimbang, sepatutnya bimbang. Lain, sebab kita dah biasa gunakan kan? Gusar tu bimbang, salah. Gusar tu marah. Gusar tu marah. Yang tadi rasmi ataupun resmi dah sebut. Dan akhir sekali, war-war ataupun war-war. War. Okey. War-war yang betul. War. Ataupun wara-wara. Wara-wara. Ya, mewara-warakan. Mewara-warakan. Ya, tuan Iya, mewara-warakan. boleh bunyi kan? Bukan kamus dewan, memang itulah yang betul. War-war salah. Mewara-warakan ataupun mewara-warakan ataupun mewar-warkan. War-war. Itu yang betul. Cikgu, War-war salah. Ya. kolaborasi dengan kolaboratif apa beza? Okey, kolaborasi dengan kolaboratif. Sebenarnya sepatutnya ada dalam contoh saya dan nokta saya. Korang sikit ni. Bukan, ada sebabnya kan saya sebelum bagi ceramah, saya gunakan benda ni kat saya menghafalkan betul ni. Okey. Saya ada catatan, ada lebih kurang 80 nota untuk apa yang saya sampaikan. Kebetulan tuan tanya kolaboratif dengan kolaborasi. Okey Boleh tengok Kamus Dewan muka surat 805 lajur yang pertama, perkataan yang pertama. Tu dia. Kamus Dewan muka surat 805. Tak pernah dalam dunia ni orang menghafal Kamus Dewan. Jadi Tuhan nak menghafal Kamus Dewan. Nanti dapat gelaran manusia yang pertama menghafal Kamus Dewan edisi yang keempat. Habis campur merata tentang Kamus Dewan dia. Okey Muka surat 805 kolaborasi dengan kolaboratif. Dua-dua tu betul tapi maksudnya berbeza. Jangan salah gunakan. Kolaborasi, Perdana Menteri Malaysia berkolaborasi dengan Presiden Korea Utara. Itu kolaborasi. Bekerjasama dengan musuh untuk mendapatkan satu keputusan. Ingat tak isu Abang Kiri Presiden yang mati di bunuh di Malaysia? Okey, yang itu kerajaan Malaysia terpaksa berkolaborasi dengan musuh untuk mendapatkan satu hasil atau pencapaian. Kolaboratif dengan kawan, dengan orang yang sama dengan kita. Jadi antara jabatan berkolaborasi.
Dewan Bahasa dan Pustaka berkolaboratif dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Melaka menganjurkan, bukan berkolaborasi. Pasal DPP nak bergaduh dengan Jabatan Pendidikan, kan? Yang kolaborasi dengan musuh, kolaboratif dengan yang sama dengan kita, yang setuju dengan kita, Okey, sealiran sudah kata. Tapi nama yang silap tau. Ya, PAK 21 ni kan berkolaboratif semua kan. Sebenarnya bukan betul atau berkolaboratif, tapi nama yang bukan berkolaborasi. Bila tengok aku nak berkolaborasi dengan musuh, dapat satu maklumat yang baik kan. Jadi kita kena berkolaboratif. Ya. Okey, ini antara contoh. Ini antara contoh penanda wacana lah, banyak. Ini contoh-contoh saja yang ini dalam digunakan dalam pemeriksaan SPM dan juga STPM. Okey, saya nak tanya. Justeru. Ramai yang gunakan justeru. Pangkal ayat. Justeru kita hendaklah betul salah. Justeru bukan penanda wacana. Justeru kata buku. Boleh faham tak? Saya akan tunjukkan contohnya. Bukan saya dipuji, justeru dapat maki. Faham tak? Bukan saya dapat pujian, malahan kena maki. Jadi tak boleh jadikan sebagai penanda wacana. Nanti kalau saya semak buletin tu, kalau saya semak, nak tengok ada tak yang gunakan justeru tu pada pangkal ayat. Ingat justeru dia kata hukum, dia bukan penanda wacana. Tapi banyak yang saya jumpa justeru sebagai penanda wacana. Kasih dia orang perak tak? Orang perak dia kasih. Slogan JKK Kampung Padang Cangkat. Saya pernah pergi tempat ni. Padang Cangkat ni terletak di Perak Tengah. Di water kanan. Dia ada water kanan, ada water kiri, ada laut kanan, ada laut kiri. Parit kat situ, lumut pun ada kat situ. Perak macam-macam ada. Lenggang kangkong. Apa kat salahnya tu? Lenggang tu salah. Kata ganda tu lah. Kemudian kangkong. Maksudnya apa? Huruf apa? U. Kangkong di tepi bayar. Kaki kangkong ke kingkong? Saya cakap kalau saya kan. Tok. Ni lenggang kangkong ke ni? Kaki kingkong ni? Kangkong di tepi bayar. Apa kesilapannya? Di tepi. Sepatutnya apa? Jarak. Baik. Masuk jalan kampung. Salah kampung. Jangan buat macam Lebuh Raya. Okey, nampak? Apa salah kat situ? Lebuh Raya tu sepatutnya dia jalan. Sepatutnya ilu dan juga dia jalan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan sebagai ibu kampung, nak buat apa? Nak menghilangkan aib ni? Buat baliklah. Dia kebat. Kebat anak tuan-tuan dan puan belajar kebat kan? Macam mana ni nak menghilangkan hilaf ni? Kalau tanya murid saya kan, cikgu kita padam kalau tu kita pokok yang tu taruh di berapa lama dah siap. Lepas tu tulisan dah lain. Tampal je. Okey, tampal. Okey, satu. Semalam saya tanya kat Pak Guru. Dia kata senang cikgu, carut uang je saya. Apa cerita semua tak nampak. Betul tak? Betul juga kan? Betul kan? Dia kata nak buat baru berapa lama? Dia kata cabut uang, tak payah pasal apa-apa pun. Ataupun satu lagi, tok cat biru je semua tok. Dia tak boleh. Warna sensitif. Habis tu nak warna apa? Merah pun tak boleh. Lepas tu warna apa? Oranye pun tak boleh. Lepas tu cabut buang. Habis cerita. Jadi semua tak gaduh. Okey, yang ini. Perhatian, tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Okey, ada dua kesalahan di situ. Okey, pam angin ejaan salah. Satu lagi apa? Okey. Tolong jangan. Kata perintah tak boleh digunakan berturut-turut. Sila jemput masuk. Boleh. Sila jemput masuk atau apa? Jemput sila duduk. Sama juga lepas tu dah tolong. Lepas tu jangan. Macam mana? Boleh faham tak? Tolong apa cikgu? Jangan bising. Macam mana cikgu? Tadi kan cikgu kata tolong. Nak tolong apa? Jangan bising. Apa tak? Jadi satu je. Jangan letakkan kenderaan. Kita kadang-kadang keliru, betul tak? Jemput dengan sila pun kita keliru. Sila duduk. Jemput datang. Jemput masuk boleh, sila masuk boleh kan? Okey, kad undangan ke kad jemputan? Please don't. Kad undangan ke kad jemputan? Kalau tuan dan puan hantar saya kad jemputan, saya tak datang. Kalau kad undangan, insya-Allah saya datang. Kad jemputan tu maksudnya apa? Kena jemput ambil. Jemput ambil. Betul. Jemput tu kena datang ambil.
Jemput. Undang tu kita panggil je lah. Kita orang maklumkan je kan. Tu bezanya. Tak sama je lah jemput undang tak sama. Yang harapnya punya harap yang bukan kamu lah. Dah molek lah tu. Foto start tu dah betul lah. Buku dan alat tulis tu. Alat tulis tu salah. Berarti dua perkataan. Alat tulis. Yang bawah tu alat tulisnya betul. Foto start ni salah. Kedai yang sama. Kedai yang sama. Kedai yang sama ni. Alat-alat Melaka tak ada lah Ini kalau di Melaka ni tanggungjawab siapa ni sebenarnya ni? MB betul tak? Kalau pasal ni kan Melaka Majlis Bandar Raya Melaka Sejarah. Kena tengoklah, kena pantau Mimi. Dan yang ni saya tak tahu lah, jangan harap jangan keluar yang macam ni lah. Pening saya miliki macam mana nak buat. Flash. Macam mana nak buat? Selfie lah. Malu je dah. Sila flash. Selepas menggunakan tanda. Sebenarnya bukan sila. Tolong. Flash sebenarnya Guna WeChat ni. Okey. Yang ini dia tertinggal satu perkataan. Apa perkataan dia tertinggal? Tanggang. Apa yang tertinggal? Kata apa dia? J-nya kurang satu. Tak, satu perkataan yang ini kurang. Patut kena ada perkataan tu. Dilarang mengguna pong tangan pangan. Dilarang menggunakan telefon. Telefon yang inilah. Fikir apa istilah yang paling tepat? Okey, kalau istilah bahasa Inggeris dia apa? Telefon. Telefon ke telefon? Kata pinjaman ke kata bahasa Melayu tu? Zaman. Kan? Macamlah radio kan, radio bahasa Inggeris kan. Kita tahu ejaannya radio tetap radio. Tapi dalam bahasa Melayu dia apa? Tertuang angin Melayu. Dia tertuang udara. Tertuang radio. Kita kat luar pun dah tak ada tertuang radio sekarang kan. Sejak ada Astro apa semua kan. Dah tak ada tertuang radio ni. Sekarang guna kan. Okey. Ini dia telefon tangan ke, telefon bimbit ke, telefon genggam. Ada yang kata telefon bimbit, kosong mana di bimbit telefon tu. Zaman kita kan ini namanya apa? Inovasi tu lah. Zaman mula-mula telefon tangan ni dulu diperkenalkan. Okey. Telefon tangan dikenalkan. Telefon keras betul lah. Besar. Ingat lagi Nokia kan. Sebelum Nokia ada lagi sebenarnya Ericsson, atau ada Sony Ericsson, ada Alcatel lah apa semua tu betul tak? Okey. Kemudian keluar Nokia 3310 betul. Yang besar. Siapa pakai Nokia 3310 dah tahu dah oh ini kerja bagus ni. Lepas tu keluar lagi 6650 dan akhirnya keluar Butterfly 8210. Siapa yang pakai 8210 tu memang dahsyat. Berjalan pakai kunci lima je. Kalau bercakap gunakan tapak tangan. Betul tak? Tapi bila fikir-fikir balik orang tak nampak pula telefon yang kita pakai. Zaman sekarang besar macam ni dapat. Ada di sini yang suami guru atau isteri guru? Ada tak? Ada. Ada tak? Kalau ada kami boleh dapat telefon tak Lenovo. Memang besar betul. Besarnya kita macam ni lah, tapi cuma tipis je lah kalau besar je lah. Besarnya macam ni lah lebarnya tu macam tu. Tapi tipis lah. Kalau Macam baju. baru dapat pakai telefon kan? Itu namanya inovasi. Tak tahu akan datang telefon macam mana agak bentuknya. Ada yang katakan telefon dia gantinya dengan KBB. Bila bahasa dia bergetar bibir. Kalau ada panggilan masuk, ada panggilan masuk. Kata apa telinga itu begitu kan? Ada panggilan masuk. Mungkin akan datang. Kalau kita tengok rancangan CSI kan, kadang-kadang kita fikir kat betul ke CSI tu kalau dia tengok sesi komputer gitu je kan. Macam berlaku dah sekarang. Betul. Memang betul. Nampak cermin je. Tapi dia sebenarnya liquid, cecair dia dalam tu. Jadi akan datang. Dah boleh fikir tau. Boleh cipta tak agak-agak alat telekomunikasi pada masa yang akan datang. UITM mana? Teknologi kan. Cuba fikir. Alat komunikasi pada masa akan datang. Antena kat hidung kan. Gerak hidung. Okey, yang ini. Jualan larang masuk. Okey, jualan tak boleh masuk. Orangnya boleh masuk. Jualan larang masuk. Orangnya boleh masuk lah. Maksudnya apa? Jual dilarang masuk. Okay. Kalau beli kedai ni lagi sakit hati. Sampai tahun depan pun urusan tak selesai, insya-Allah.
harga masih boleh berunding lagi. Harga dia berunding. 80,000 berunding dengan 100,000. Tak selesai-selesai, kita tengok aja biar ada berunding. Harga masih boleh berunding lagi. Sepatutnya apa? Harga masih boleh dirunding. Dirundingkan. Yang ini tak tahu kat mana. Kalau dekat Melaka maklumkan kepada saya. Masih lagi, masih ada lagi. Kedai ikan burung. Apa yang saya berikan ikan burung ke depan. Mana ada ikan burung? Tertinggal satu je. Apa dia? Apa tanda lah? Bukan kan? Bukan ikan dan burung sepatutnya. Ikan burung pula tak makan burung. Ikan pelaku lah. Ikan pelaku, ikan keli, ikan sepang dia lah. Ikan burung. Ini kesilapan ni. Jadi MBMP kalau berlaku dengan MBMP dah sebab MBMP tak mana Jangan terbatal satu benda. Ataupun minta teman nasihat jawab bahasa dalam satu berdasarkan pengesahan bahasa dengan bayaran RM30. Jadi taklah malu macam tu kan. Ni pusat bandaraya ni saya kata tadi. Okey, Melaka Bandaraya Bersejarah, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Bandaraya Rapat itu betul. Sebab itu nama yang telah bermaktub. Tapi kalau pusat bandaraya ni memang kena jarak. Memang kena jarak. Pusat bandaraya. Yang ni banyak salah. Kalau you baru lagi semua. Pusat bandaraya tu pun kecil je. Makin lama makin besar, masih sakit mata saya. Yalah kita orang bahasa, kita tengok je lah kalau orang matematik. Kalau orang matematik dia tengok tu nombor tiang orang telefon. Akhirnya dia langgar tiang. Betul kan? SPL 43, SPL 44, SPL 455, 455 macam tu lah. Ayam ini insyaAllah ayam ni bersusu. Ayam masuk surga. Ayam semayang. Okey, ayam semayang. Ayam semayang. Semayang juga ayam semayang. Ayam sendiri. Ayam tu lah. Macam nak ayam semayang, kan semayang, ayam tu disembelih. Tapi tu lain kadang-kadang kan, saya dalam ceramah juga dengan apa saya, dengan kawan-kawan saya lah, saya kan kita ni saya tengok kata ustaz saya tahu. Sebenarnya saya ni di sekolah, saya sembunyikan saya punya minor. Okay, major saya memang dia bahasa Melayu. Minor saya sebenarnya pendidikan Islam. Yang tu saya suruh guru besar saya. Kalau dia tu mampu yang pun mengajar agama. Kan tak tahu. Apa sebenarnya guru agama ni, walaupun kita ada ijazah ke apa, walaupun minor, sebenarnya tak boleh. Kami tak boleh mengajarkan pendidikan Islam. Kena ikut major. Tapi guru pendidikan Islam memang kena ajarlah. Okey. Saya selalu ingatkan murid saya tu. Kita ni bersyukur dengan kawan saya kan. Kita ni bersyukur dengan budak-budak yang kelas hujung-hujung ni. Janganlah keraskan. Kan? Betul. Saya ni kaji orang hujung ni. Tadi kira-kira ada 20 orang. Kira-kira balik ada 18 orang. Dulu dah tak ada. Betul ni. Kat mana tu? Tahu tak kat mana? Nyuruh dalam gubuk. Sembunyi dalam gubuk. Itu belum lagi. Itu belum lagi ada orang yang jenis kategori ABC. ABC tau. Ni nak tulis okey. Okey. Nak tulis rencana. Kita ada orang jenis A, kita ada orang jenis B, kita ada orang jenis C. Kita boleh tengok tabiat dia. Tabiat ataupun apa? Jika laku semula jadi. Baik. Orang yang nak tulis artikel ataupun jurnal ni, yang terlibat dengan tulisan ni, seleloknya orang yang jenis C lah. Contohnya lah, saya dari Johor nak pergi Melaka. Orang A, dia nak cepat sampai. Jadi dia ikut mana? Masuk item, terus keluar air keruh. Sebab apa? Dia mementingkan masa. Dia nak cepat sampai. Dan kita boleh tengok itu antara generasi XY ataupun baby boom. Dan kaji pun baby boom. Generasi Y atau generasi Y? Generasi Y ni yang lahir pada awal tahun 90-an ataupun 2000 lah. Itu generasi Y. Dan keputusannya tak sama. Okay. Orang ni, dia ambil jalan yang sederhana. Dia nak pergi ke Melaka. Dia tak nak masuk item. Jadi pilihan lain, masuk di Yongpeng. Masuk di Yongpeng, kemudian dia akan keluar di Aikrul. Okey, orang yang jenis C. Dia ke mana? Dari Aitab, dia pergi Batu Pahat. Dari Batu Pahat, dia pergi Paris Sulong. Dari Paris Sulong, dia pergi Muar. Dari Muar, baru dia sampai Melaka. Orang tu boleh jadi penulis. Sebab apa? Bagi dia satu perjalanan itu semakin jauh, semakin berfaedah. Dia banyak benda dia dapat
kutip. Ada orang memang tak suka kan, nak cepat aja kan. Jadi banyak benda yang dia tertinggal. Lembu tu pun dia tak pasal lah. Baik. Jadi anak murid saya ni, satu anas ni, anas 4, tandas di ujung tau. Satu tingkat. Saya kata, cikgu izinkan saya pergi ke bilik air. Pergilah 2 minit. Dia kata 2 minit. Cikgu lambat. Cepat 2 minit. Tak sempat 2 minit. Kita pun tak jelas betul pun. Tahu dia pergi bilik air ke mana? Dia keluar ke sini, dia pusing kaki bawah. Pusing ke sana, ke sana. Baru keluar baru naik. Saya tanya kenapa buat macam tu? Kan cikgu dah kata jauh perjalanan, buat sempat dah kan. Kan saya nak marah. Sekurang-kurangnya dia mengaplikasikan apa yang saya ajarkan tu. Jadi saya tanya lah, tuan-tuan dan puan itu seorang yang mana? A, B, C ke D? A ke B ke C? Mana? Nak jadi tulis, kena jadi C tu. Dan nak berjaya, nak berjaya, saya kena motivasi sikit lah. Politik tak masuk lagi ya, bila masa nak masuk politik. Ya, kita nak tahu diri kita dulu, mampu tidak lagi jadi editor ni kan. Nanti menangan ni macam-macam penulis tau. Ya Allah, macam-macam ragam. Ada simpang, 8 orang masuk sini, 2 orang masuk sini. Yang mana kita nak ikut?